Assalamualaikum, selamat datang ke sesi Leadership Train Sekolah Sukses. Perkenalkan MC anda pada pagi ini, Coach Shazlia. Sorry. Hai, Assalamualaikum semua. Semangat pagi. Salam extravaganza. Apa khabar semua? Semua okey ke? Semua okey ke? Kalau you all okey and boleh dengar apa yang saya cakapkan ini, boleh type dekat bahagian chat. Alhamdulillah. Panjang sikit. Abang Polo jauh ada reply terbaik Abang Polo. Kak Iyat pun macam mana nak reply jauh? Amazing. Congratulations. Terima kasih Syakir, Rila Ali, Nur Azura. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Okay, so selamat datang ke SOS 10 April 2022 pagi ini. Boleh saya tengok siapa dekat sini yang baru first time join SOS pagi ini. Boleh tak type dekat bahagian chat? Saya first time. Gitu. Nak tengok ada tak yang betul first time, baru qualify, yang supervisor yang baru buat 2,500 volume point. Saya first time bulan April ni. Wow, tahniah Kak Ija. Amazing, tahniah Kak Ija. Lagi ada tak? Okay, so congratulations semua yang sudi luangkan masa untuk join pada pagi ini. Okay, so saya nak tanya lagi satu soalan. Siapa dekat sini yang brand new supervisor? Boleh tak type? Saya brand new SV. Ada tak? Saya nak raikan. Gitu. Okay, so mungkin dia belum masuk lagi, dan mungkin yang baru first time qualify belum masuk lagi, tak apa, no problem. Tapi kita still perlu berjalan juga. Okay, alright. So untuk kita sebelum kita mulakan sesi kita, brand new supervisor yang baru buat 2,500 volume point, ada tak? Tak ada. Ada kan? Saya pasti. Ada tak? Okay, mungkin dia tengah login, tekan login. So sambil-sambil tu kita menanti yang brand new supervisor 2,500 volume point, yang first time buat 2,500 volume point. Jom kita sama-sama bacakan umur kita Al-Fatihah. Semoga kita punya majlis pada hari ini insya-Allah diberkati olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Okay. So rasa macam tak panas lagi kan? Tak panas. Okay. So boleh tak sambil-sambil kita nak orang kata nak panaskan badan pada pagi ini, boleh tak type dekat bahagian chat lagi? Kita panaskan jari, panaskan badan, and try untuk start untuk fokus. Okay. Boleh tak type dekat bahagian chat? Berapa kilogram dah you all lost 7 hari berpuasa? Gitu, excited tak? Mesti ramai dah lost berat badan. Betul ke betul? Boleh type kat bahagian chat, boleh share. Belum timbang. Okay, so tak apa, no problem. Tapi how you feel lepas 7 hari berpuasa bersama dengan nutrition? Boleh tak share sikit? Nak juga baca you punya pengalaman. Mungkin ada yang first time berpuasa dengan Herbalife Nutrition. Amazing. Boleh tak type? 2 kilogram, 1.5 kilogram, kekal cergas, tak tidur siang. Amazing. Lagi boleh tak? Yang first time ataupun yang memang rasa macam lah berpuasa bersama nutrition, mungkin first time. Sihat dan bertenaga. Terima kasih Zuadi. Lagi body fat turun. Wow, tahniah Coach Syed. Dekat pagi sampai malam, luar biasa. Boleh exercise lagi, perut tak meragam. 4.25 kilogram Kak Lim, luar biasa. Congratulations. Terturun tanpa sengaja kan. Kalau dia terus turun je mungkin sengaja, tapi ni terturun tanpa sengaja. Congratulations. Siapa lagi nak share excitement? Jom kita share excitement. Lagi kurang marah sejak puasa ni. Alhamdulillah, Masya Allah. So saya harap cikgu-cikgu untuk anak-anak saya dekat sekolah tu pun macam Kak Ijau juga. Okay. InsyaAllah. Okay, lagi From Lion to Cat. Wow, luar biasa. Amazing. Okay, so terima kasih semua yang share. Okay, so jom kita boleh mulakan InsyaAllah. Semua ready? Kalau ready boleh type ready. Gitu.
Wow, okay, amazing. Okay, terima kasih semua yang reply. Salasia, Abang Lan, Kak Lim, terima kasih. Okay, so jom saya kenalkan diri saya dulu boleh? Sambil kan sikit-sikit je nanti macam siapa lah dia ni kan. So jom saya kenalkan diri saya, boleh tak slide. So nama penuh saya Syed Muhammad Shazrin, nama penuh diberi bin Syed Abdul Rahim. Okay, so ada tak slide lagi? Wow, okay, so dia terus background. Okay, so background saya Alhamdulillah lepas je habis study di Moscow Aviation Institute, Alhamdulillah dalam bidang aircraft engineering, kami balik ke Malaysia bantu sambung bisnes keluarga dalam bidang penghilangan makanan. Alhamdulillah memang sangat best, cukup makan, kadang-kadang terlebih makan pula. Sebab apa? Sebab kita pergi expo makan-makan kan. So siapa yang nak rasa sampel-sampel kedai-kedai tepi-tepi tu? Kita lah kan. Gitu, okay. So Alhamdulillah pengalaman yang sangat-sangat best, okay. Pengalaman yang sangat best, sangat luar biasa, jumpa orang-orang hebat, sangat luar biasa, Alhamdulillah. Cumanya stressful tu pun ada kan, kita nak uruskan nak manage manusia memang sangat-sangat memeningkan dan rasa tak sesuai untuk saya di situ gitu, okay. Dan Alhamdulillah juga diberi peluang buat berada dalam perniagaan ini. So sorry saya tak fokus, minta maaf okay. So kesibukan, nak uruskan keluarga, nak uruskan bisnes, nak uruskan orang lagi, pekerja tak datang, uruskan apa lagi, bahan mentah tak cukup dan sebagainya, membuatkan kami selalu makan fast food. So kalau you all VIP drive-thru, kita orang VVIP. Seminggu tu kadang-kadang 3 hingga 4 kali. Kan, lepas tu dah lah sekali lalu tu mau dalam RM50 juga habis kan. Banyak juga rupanya kos nak naikkan berat badan. So Alhamdulillah, Masya Allah dipertemukan dengan coach kami, which is Coach Kimira. Thank you very much, melalui KFOC. So ada next step. So boleh follow IG kami, Shazli_Fit_Trainer. Yang dah follow bolehlah check out reel terbaru kami. Boleh like, okay, like and comment. Okay, so Alhamdulillah, biasalah kalau ni kenalah ambil gambar-gambar ni sikit kan, mega holding, so untuk kenangan, Alhamdulillah. So bila ditunjukkan peluang oleh coach kami, tanpa dia prejudge pun yang kami dah ada bisnes ke apa dan sebagainya, Alhamdulillah kami nampak peluang yang lebih cerah dalam platform Herbalife Nutrition ini, dan kami pun decide untuk membuat bisnes Herbalife ini secara sepenuh masa. Alhamdulillah keluarga pun support, dan tempat saya dalam family business pun dah digantikan dengan orang yang lebih baik, yang lebih sesuai. Bisnes family pun semakin baik, Alhamdulillah bisnes Herbalife kami pun semakin baik. Okay, so jom kita tengok next. Gitu. So ini transformation saya. Kalau dulu saya gunakan macam mirip macam tu seorang artis Zul tu tadi, sekarang tengah kontroversi, so kita tukar lah kan. Yang hijau tu yang itulah saya dulu sebelum ni, which is memang sangat-sangat sangat besar kan, kuat makan, dan itu sebenarnya sekejap je boleh duduk melutut macam tu gitu, okay. So Alhamdulillah lost 12 kg melalui program KFOC. So yang tu saya terlupa nak bawa tali pinggang. Alhamdulillah baru lost 5 kg je waktu ni, okay. Tapi seluar dah longgar, Alhamdulillah, okay. So sebelah ni pula transformation coach Lia, okay. Dia lost 8 kg dalam program, dan naik 9 kg sahaja semasa pregnant. Alhamdulillah Allah bagi rezeki pregnant anak ketiga baru-baru ini, dan lost 10 kg waktu berpantang. Dan sekarang ni pun nampak wow, puasa. Sorry. Dia ada sebelah saya. Sorry. Puasa siang hari. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami excited nak renew result kami bulan Ramadan ni. Alhamdulillah kami pun dah lost 2 kg juga. Luar biasa. Feel so excited. Jom sama-sama guys, kita renew result sama-sama. Okay. Alright. So jom kita go next lagi. So Alhamdulillah, this is why Herbalife kami kan, ada orang macam, kau dah ada business family dah, elok dah selesa kan, kenapa nak susah-susah nak buat Herbalife? Hari Ahad pagi ni patut pergi shopping baju raya ke apa kan. So inilah sebab kenapa kami berada di sini, sebab kami nak become healthier, happier and wealthier semestinya. So bila berada dalam kelompok semua coach-coach dan satu misi, nak sihat dan nak bantu lebih ramai orang sihat, Masya Allah, secara tak langsung kami pun keep on kena improve juga ourselves. Kalau macam sebelum ni macam selesa kan, pergi rasa tester semua orang punya kan, sampai sudah-sudah dah naik berat badan kan. Kadang-kadang bila naik berat badan ni, dia macam benda-benda kecil pun kan, bila lemak tinggi dalam badan, benda-benda kecil pun boleh jadi benda besar. Betul tak Kak Iyad? Sorry. Kan, benda-benda kecil pun boleh jadi besar kan. So Alhamdulillah bila turun berat badan, kami feel lebih harmoni, lebih happy, dan semestinya nak jadi hamba Allah yang lebih baik, parents yang lebih baik, dan anak-anak yang lebih baik, insyaAllah. Okay, so jom kita go next.
Sorry, kau share bergurau saja bergurau. So Alhamdulillah, sebut sedikit story tentang extravaganza. Wow, luar biasa. Okay, so this is extravaganza pertama kami di Singapore. Alhamdulillah, kami fight untuk menjadi supervisor untuk nak pergi ke training extravaganza kami yang pertama di Singapore ini pada tahun 2018. Alhamdulillah, kami follow je apa yang coach kami share untuk mencapai supervisor dalam 3 bulan. Alhamdulillah, dan di sinilah kami. Cumanya ada sedikit ujian, anak-anak ni kami bawa anak-anak sekali gitu pergi ke Singapura naik van sekali, apa namanya dorang tak sihat, so kami tak boleh tinggalkan dorang sebab apa tu apa nama dia HFMD apa orang tu kan, so kami bawa dorang sama-sama, tapi still kita orang dengar juga training daripada luar. Alhamdulillah. Okay, so ini besar dah dorang kan, dah pergi sekolah dah jam 4 seorang je satu seorang kan kan yang baju kelabu tu geram nak tengok. Okay, so Alhamdulillah, seterusnya 2019 kami ke Hong Kong pula, jadi extravaganza Hong Kong. Alhamdulillah, yang mana bila kita pergi ke extravaganza ni kita nampak peluang dan nampak vision yang lebih luar biasa, yang lebih besar, bukan saja dekat orang Malaysia je dekat situ, tapi ada coach-coach daripada satu Asia Pasifik, sangat-sangat luar biasa, ramai sangat, Vietnam, Kemboja, Korea, apa lagi negara apa lagi, Korea, Indonesia, wow, Australia waktu tu memang sangat-sangat best. Okay, so insyaAllah, siapa dah beli tiket extravaganza boleh tak dekat Thailand? Wow, Thailand, yes betul, Singapore amazing. Okay, so siapa dah beli tiket extravaganza boleh type saya dan beli. Okay, so untuk extravaganza 2020 kita online, 2021 pun online kan, so 2022 ni pun online insyaAllah. Hopefully 2023 nanti offline kita dapat kesana ke sini dekat extravaganza, pergi all the training. Wow, amazing. Congratulations semua yang dah dan beli tiket extravaganza. Alhamdulillah. Okay, so jom kita go next lagi. Alhamdulillah, thank you very much kepada coach kami, mentor kami, Coach Kimira, okay, yang share peluang ini kepada kami tanpa prejudge pun, kan. Biasa kalau saya sendiri pun tengok dah ada owner business ni, buat apa nak buat hal lagi kan, extra income kan, tapi diorang share the vision beyond money. Okay, sebab kalau nak dapat duit ni dekat mana-mana boleh dapat duit, betul? Tapi it's beyond money. Itu membuatkan apa yang kami berada dalam bisnes ini sampai ke hari ini, dan insyaAllah sampai bila-bila kita doa sama-sama. Okay, dan diorang ni pun bukan kawan ke apa, bukan, memang strangers, jumpa dekat IG, Masya Allah, diorang pun dekat Bangi, kami pun di Sungai Petani, tapi Alhamdulillah Allah pertemukan kami, dan kami yakin dan percaya mereka lah yang terbaik untuk guide kami dalam bisnes ni, insyaAllah. Okay, so thank you juga dekat tim kami, tim Shazlan yang ada kat sini, tim Fit Trainer, kakak-kakak saya, amazing, thank you so much. Okay, so jom kita go next lagi, ada tak? Okay, so macam yang kita dah tahu, School of Success ini, Zoom ni, leader-leader semua create special sebagai satu platform untuk empower semua supervisor untuk mencapai active world team. Dan the best part is active world team ni, setiap orang kena requalify. Bukan sekali je capai active world team, even president team pun kena requalify active world team ni. Masya Allah, special ke special active world team kan. Okay, so jom sama-sama set dalam mind kita kan, set goal, kita plan betul-betul untuk capai active world team, untuk requalify active world team tahun ini, insyaAllah sama-sama on sikit on. Okay, so kalau siapa excited nak change 2 pin tahun ini boleh type saya excited gitu. Cukup tak masa dah. Alhamdulillah, just nice. Alhamdulillah, saya takut tak cukup masa, payment tak masuk. So, Alhamdulillah, saya excited luar biasa. InsyaAllah sama-sama kita doakan, okay, semoga kita dapat mencapai kejayaan yang lebih luar biasa tahun 2022 ini. Okay, alright, sastera, lain macam sastera tu. Okay, so siapa excited nak belajar? Okay, so jom saya perkenalkan sedikit kita punya guest speaker luar biasa kita pada pagi ini. Okay, kami memang sangat-sangat inspired bila first time dengar story mereka, yang mana diorang pun bermula waktu tu masih bekerja lagi, okay, di Kulim kalau tak silap saya, tetapi diorang excited nak belajar. Attitude learning tu sangat luar biasa. Okay, diorang ulang alik juga daripada Kulim tu ke Kuala Lumpur untuk belajar dengan coach mereka, untuk belajar dalam sistem yang awesome. Okay, so Alhamdulillah, itu juga yang beri inspirasi kepada kami untuk ulang alik juga Sungai Petani ke Bangi. So thank you so much, guest speaker luar biasa, banyak beri inspirasi untuk kami. Okay, dan mereka berusia berapa tahun nanti biar mereka share berapa tahun kan.
okey. Tapi apa yang pasti gitu. Kali terakhir saya dengar Syekh Michael itu mungkin dalam mereka masih pin get to 5. Tapi sekarang sudah bergelar Millionaire Team member dan ada 2 Millionaire Team member dalam organisasi mereka. Luar biasa. Siapa nak ada Millionaire Team member dalam organisasi dia? Boleh tak? Saya nak. Gitu. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Okey. Nah, so dan dalam organisasi mereka sekarang ni ada lebih kurang 112 orang supervisor. Masya-Allah. Tak boleh bayangkan, okey. So, jom kita sama-sama invite our amazing guest speaker kita. Dah ready ke? Saya tak nampak kat sini. Saya ada ke? Dah ready? Boleh invite lah. Saya nervous lah. Okay, so untuk kita invite our amazing guest speaker, Millionaire Team member, Coach Ahmad Miza. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. So, selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, so dengar suara saya? Dengar tulis satu? Baik, alhamdulillah, syukran. Okey, so first thing first saya nak kami nak mengucapkan terima kasih kepada tim SOS Bangi kerana berjemput, berjemput untuk share lah, share bukanlah nak mengajar apa-apa pun kan, share tentang apa yang kami lakukan sepanjang tempoh 5 tahun, 5 tahun dalam bisnes Herbalife. So saya nak minta respect, saya nak minta respect kepada Herbalife distributor dan juga leader-leader yang lebih lama daripada kami. Contoh macam nama apa dah? Abang Edi kan, Abang Edi ada depan kan, saya sebut lah, Yana, Syarif kan, so yang lama-lama lah, Zaidi kan, so saya rasa macam kedil pula kan pagi ni. Ustaz Azman ni semua senior lah dalam Herbalife. So saya nak minta ni lah, nak minta kalau macam ada apa-apa tak betul tu saya minta maaf lah, kami minta maaf kan, mungkin kilau, mungkin terlepas cakap apa. So saya nak ucapkan tahniah juga untuk semua, untuk semua yang hadir pada pagi ini. Anda memang the best. Dalam ni semua 2,500 kan, seperti 2,500 dan juga world team. So tahniah. So alhamdulillah juga hari ni kita dah masuk hari ke berapa kita puasa? 8 hari kita berpuasa. Dah tak lepas lagi lah, 10 hari insyaAllah kita akan ni. So pagi ni saya nak share sedikit, kami nak share tentang background kami lah. Boleh ha? Mungkin ada yang dah dengar, tak apalah kalau dah dengar tu dengarkan lagi kan, so same story juga, tak ada apa-apa perbezaan. Alhamdulillah, ini adalah testimoni kami. Coach Miza turun 17 kilogram. Saya sendiri turun 12 kilogram. So actually yang join Herbalife ni yang asal lah, yang asal dia ni Coach Miza yang decide nak join weight loss challenge ni kan. So saya just teman, just teman, sebab dia kata dia berat badan dia dah increase kan, so teman lah kan, baju dah ketat, tapi bayar berasingan waktu tu. So alhamdulillah, tak sangka
Okey, kadang-kadang pasangan kita pun kita kena alert. Kadang-kadang benda ni Tuhan dia macam mana nak kata, dia kadang-kadang Tuhan nak bagi something tu dengan orang yang kita sayang tu kan. Okey, so alhamdulillah masing-masing dah either way 17 dan juga 12 kilogram. Okey, dan saya nak big thank you lah kepada saya punya mentor, okey, saya punya cikgu, guru kan, ustaz-ustazah kan, banyak ilmu dari segi duniawi, okey, ilmu duniawi, okey, tentang Herbalife, okey, memperkenalkan kami dalam Herbalife. Okey, gambar kiri ni adalah gambar first time Coach Mila datang ke Kulim, okey, Kulim 2016 tak salah saya, okey, 2016 datang untuk nak kan kita ada Tanita, penerimaan Tanita tu kan ada kertas kan, kertas, okey, tu berat dia lah yang diukur, yang ditimbang, okey, ditimbang, duduk sampai kedai Old Town sampai tutup lah belakang tu, okey, itu adalah first face to face lah dengan kami punya sponsor, dan gambar kanan direkognisi sebagai presiden team, okey, alhamdulillah. Okay, so okay. Okay, so first back balik lah. Okay, so kita dalam bisnes Herbalife ni is not, kejayaan kita ni bukan kejayaan kita saja. Kita berjaya dapat tukar pin, berjaya ada volume point disebabkan oleh people. Okay, people dan juga teamwork itu sendiri. Okay, so first walaupun sekarang ni mungkin ada yang dah ada team kan, ada yang belum ada team, appreciate dulu. Okay, appreciate. Kalau saya tak ada team, macam mana? Ada tak NC? Ada NC, kita appreciatekan dulu. Benda tu yang akan generate, okay, benda tu dia akan generate daripada tak ada akan ada benda ni. Okay, dia same story, mana-mana tim coach dalam ni pun bermula daripada seorang kan, bukan tu lahir tu terus ramai, tak, bermula daripada satu juga. Okay, so first kita kena appreciate dulu. Okay, appreciate dulu dengan tim kita. Okay, ini adalah latar belakang kami. Saya bekerja 7 tahun di bidang electrical engineering. Ini adalah company saya terakhir. Gambar bawah tu, okay, gambar bawah di Penang, okay, Penang, di James School, okay, siapa duduk area utara saya tahu sekolah ni, okay, James School di Penang, 7 tahun, alhamdulillah. Gaji pun lumayan, okay, gaji terakhir tak salah saya 6,008 tak salah, okay. Tak apa. Coach Miza tak apa nak lumayan sangat. Siapa kat sini okey, tak apalah. Okey, so Coach Miza, 7 tahun, okey, Coach Miza 7 tahun di Infineon Technology, dan Coach Miza dia lawyer. Okey, sebab apa lawyer? Dia kerja dari first dia graduate sampai dia resign di satu company saja. Satu company. Okey, so memang kalau tengok dia memang loyalty tu sangat tinggi, okey, sampai sayang juga lah, comfort, okey, dekat, okey, sebab rumah kami di Kulim tu dengan Infineon tu, macam Coach Miza kata, kalau macam pejam mata pun dah boleh sampai, okey, kayu basikal dah sampai dah dekat kilang Infineon tu, punyalah dekat, okey, okey, so next. Okay. So Assalamualaikum semua, selamat pagi. Nervous pula tadi MC kita nervous kan, saya lagi nervous sebenarnya. MC best. MC best pagi ni. Thank you MC Syed invite kami pagi ni. Okay. So saya continue awal Herbalife. Okay, kami dua orang duduk di Kulim. Kulim dia kampung kan, kampung memang selesa lah, kan cukup Syamat cakap, gaji lumayan. Saya pun maksudnya bila dua orang punya income, Masya Allah dah 5 figure lah masa tu, dah 5 figure, duduk di kampung yang tenang kan, dekat pula dengan kampung parents kami, so memang sangat-sangat selesa. Okay, so
kenapa pula, macam mana boleh choose Herbalife ni sebagai career kami. Okay, first thing adalah daripada segi kesihatan lah. Walaupun tadi kata Coach Ahmad bukan kata nak join sangat pun, okay, tapi once dah dapat kesihatan tu, dah turun 5 kg pun dah rasa sangat-sangat bersyukur. Tak pernah dapat, tak pernah rasa happy kan. And then itu yang buat yang pertama kali memang kami jatuh cinta dengan Herbalife adalah produk. Kita punya superstar produk masa tu, semua produk kami akan consume. Semualah, tak kisah daripada segi inner nutrition dan juga outer nutrition, semua tablet apa semua komplit. Memang sangat suka. Okay, dan bila dah suka produk, bermula dah nak makan murah. Bermula daripada situ sahaja, daripada 35% ke 50%. Okay, sampai sekarang, even though setiap hari minum nutrition, sahur ke apa, rasa bersyukur tu. Minum nutrition kan setiap pagi, kita ambil shake, minum shake, insyaAllah dapat minum shake hari ni. So kita jangan lupa, tak semua, sebab kita, bagi kami, Herbalife ni macam dianugerahkan untuk kita kan. Siapa rasa best sangat dengan kita punya superstar produk lah. So jangan lupa bersyukur setiap hari bila kita ambil nutrition. Tak kisahlah, okay, walaupun kata dah semua, siapa yang dah dapat full range ke, masih lagi yang tak dapat full range tapi ada niat nak dapatkan all full range inner dan outer nutrition, bersyukur dulu dengan apa yang kita dah ambil sekarang, okay, dan start letak niat untuk dapatkan free flow abundance nutrition lah. Itu yang kekuatan kami sampai sekarang juga. Kekuatan kami macam apa orang panggil, macam letak priority untuk nutrition tu. Okay, so yang kedua adalah value yang dapat. That's why kita as a coach, beza kita bekerja, kita staff kan, kita employee, dengan kita as a coach, nilai yang kita bagi ke orang. Masa tu kami sebagai coaching program, nilai yang kami dapat daripada coach kami terus buatkan kami rasa macam klik dengan rasa best dengan Herbalife tu. Walaupun duduk kat grup coaching bukanlah kata nampak bisnes Herbalife pun, tapi dapat value beyond yuran yang kita bayar. Okay, jadi kita pun apply perkara yang sama supaya coaching kita, supaya senior kita dapat feel tu. Okay, even nak masuk grup nak masuk grup coaching kan kita rasa happy. Itu nilai yang kita dapat dalam tu. Okay, dan yang ketiga yang ni antara big why juga adalah time freedom. Kan bila sebut time freedom, bekerja sebagai Coach Ahmad, normal je. Kita panggil office hour tu normal lah. Okay, masuk pukul 8, balik pukul 5 tepat, itu dia boleh dapat. Cuma saya disebabkan oleh kilang kan, manufacturing, ada juga yang bekerja kilang kat sini nak tahu, kilang operation adalah 24/7. Okay, walaupun saya bekerja dalam offer letter 5 hari, 8 jam sehari, tapi itu hanyalah offer letter sahaja. Kan, walaupun kata tengah-tengah malam ke nak kena support weekend ke, hari cuti ke kan. So saya memang looking forward sangat nak ada time freedom tu. Tapi sebelum jumpa Herbalife, saya selalu cakap saya tak nak dah kerja engineer ni, saya tak nak dah kerja kilang ni. Kan, cumanya masa tu saya tak tahu. That's why bila kita sebut macam tak nak, itu macam more kepada komplain lah. Kan sebenarnya itu rezeki kita, tapi mungkin disebabkan suka komplain, kita pergi dengan tak happy, kita makin stres, walaupun income kata dah banyak kan, 2 orang 5 figure, tapi tak happy juga. Income tu pun rasa macam ngam-ngam juga hujung bulan. Tak sampai hujung bulan lah, tengah bulan pun rasa ngam-ngam. Sebab apa? Sebab kita duk keep complain dengan life kita tu. So bila nampak je first kali jumpa Coach Nick dan Coach Mila, okay, bukan first, yang tadi tu first masa join program, dia tak share lagi langsung pasal career Herbalife. Selepas kami join program April, first jumpa yang untuk masterclass adalah bulan 9. Okay, and then start daripada masa tu pun belum lagi 50%, 35% jugalah. So nampak yang Herbalife ni boleh dapat income, okay, boleh dijadikan career, duduk kat rumah kan dapat time freedom dan boleh dapat income. Itu yang saya nak kan. Lepas tu terus suka, tak ada dah asyik tak nak kerja kilang apa semua. Saya cakap saya nak buat Herbalife, nak time freedom. Tukar dah language tu. Tapi pergi juga kerja adalah setahun lah kami
kami part time. Tapi bila kita tukar language tu, kita pergi dengan feeling yang dia tak ada dah yang komplain yang tak happy tu, pergi kerja juga, tapi kita akan bagi yang terbaik untuk kedua-duanya. Kat tempat kerja pun bagi yang terbaik, yang dekat Herbalife pun bagi yang dah terbaik dah. So once macam mana kita nak buat decision, okay, dan bila kami resign setahun lah, Mei 2017 kami resign, dua-dua orang resign dalam masa yang sama kan, bulan yang sama. Just simple, yang ni kami belajar juga dengan Coach Sid. Bila kita belajar ilmu, siapa happy duduk kat sini belajar ilmu, masuk kelas, masuk training, siapa rasa macam happy, tenang, lain ada dekat sini? Kan, Masya Allah, saya pun suka dekat Herbalife, saya pun suka kan training, kita tengok inspiration apa semua kan. Okay, maksudnya ilmu tu dah masuk dalam diri kita, dah masuk ke kalbu kita. Bila kita nak buat decision, memang akan ada perasaan takut. Sebab apa? Sebab kita belum pernah lagi kan. Jadi kita hanyalah perlukan keberanian sahaja. Tak ada cakap nak tunggu ketenangan nak buat decision, bukan. Bila kita dah belajar, kita rasa happy tu, itu ilmu tu dah masuk dekat kita. Kita hanyalah memerlukan keberanian untuk buat decision. Okay, so bila kami dah full time full time sebagai Herbalife, okay, daripada bulan 7 tadi kan, bulan 7 kami di Kulim, dan bulan 10 kami pindah, kami lagi sekali juga itu pun memerlukan keberanian juga untuk pindah ke KL. Okay? Dan untuk makluman lah, okay, untuk makluman ini, untuk mungkin siapa nak buatlah kan, tapi mungkin ada dalam ni ada yang berani kan. Okay, so untuk kami, okay, ramai juga yang duk tanya kan, resign tu waktu bila? Okay, kami resign, kami belum lagi world team, kami third cut world team, kami dah decide untuk resign. Kan tadi kan Coach Miza share tentang keberanian. Okay, so keberanian maksudnya bila mana kita nampak something, apa yang sponsor kita lakukan, dia secara tidak langsung kita ada rasa feeling berani. Okay, momen berani tu yang kita perlukan sebenarnya. Okay, berani, so kita decide resign waktu tu. Okay, resign. Ramai juga orang yang kata, betul ke? Memang betul lah, third okay, third waktu kami resign. So become as a career, new career lah dalam belah kan. Okay. So ini yang saya share tadi, apakah different kita as a coach. Okay, different kita as a coach, kita perlu ada beza lah kan, beza dengan kita employee kan. Kita perlu ada value, give value. First, value dekat diri kita lah. Bila kita ada value dekat diri kita, baru kita boleh bagi value tu ke orang lain. Contoh daripada kesihatan, kita sendiri dah dapat kesihatan, kita sendiri dah improve kita punya berat badan. Okay, so kita boleh bagi value kesihatan tadi dekat coaching kita kan. And then yang kedua adalah integrity. Integrity lah. Okay, so itu yang bezanya. So kita boleh tengok, macam kata kita pergi saya kan pergi bekerja kan, komplain pun dapat income yang sama kan. Komplain. So kat sini tak ada, kita akan bagi the best value kat diri kita kan. So kita boleh bagi ke orang lain. And then yang kedua adalah integrity. So bila sebut integrity, kita sendiri semua kat sini sama kan, online coaching lah, maksud tak kisahlah online ke apa, ke DMO, tapi kita adalah coaching orang untuk turun berat badan, untuk dapatkan kesihatan lah, naik berat ke apa semua, ultimate dalam kesihatan. Jadi kita pun integrity part tersebut. So ini apa yang kami, maksudnya ini dah jadi live dah. Dah jadi live. Kita punya, bukan kita nampak ini sebagai bisnes yang kita macam perlu nak buat-buat. Dah jadi live dah. So inilah yang kenapa saya tunjuk macam gambar-gambar kat sini. Ini yang maksudnya dah jadi live kami dah. Okay, so kata kita go same experience juga untuk kita feeling, okay, daripada supaya kita rasa daripada awal-awal, okay, daripada kita coaching ke, kita junior coach ke, kita supervisor ke, sampailah sekarang. Sebab bila kita duduk dalam group, orang bukannya tahu pun kita beri team ke, kita get team ke kan. So orang yang macam, kita coach makan apa, sama je. Kan pernah orang tanya kan, kita duduk rating, coach makan apa hari ni, pilihan juga untuk coach kan, kita nak cakap apa nanti kan. So kita jadikan ini sebagai live kita juga, insyaAllah dia lama kelamaan dia kita rasa macam kita hidup dalam Herbalife tu, dia tak ada duality. Itu yang betul-betul bila bezanya Herbalife ni, dia tak ada duality. Maksudnya macam nak escape sekejap, tak pernah rasa. Memang katakanlah nak pergi recreation kan, kita nak pergi bercuti kan, tapi Herbalife tu ada, betul tak, yang betul-betul dah dapat state ni.
Tak ada dah rasa macam escape kan. Kita selalu macam cuti seminggu nak escape kan daripada kerja, tapi Herbalife is not kan. Kita pergi bercuti ke pergi mana pun kita dah living dalam Herbalife. So Masya Allah tabarakallah, sangat-sangat best lah. Kami boleh katakan cakap Herbalife best lah. Best dah kena cakap macam mana kan. Okay, so ini freedom apa yang memang kami punya goals juga. Okay, nak time freedom, nak pergi nature. Pernah bila tengok balik kan, masa dulu nak tulis nak pergi nature 3 kali seminggu, pernah. Itu sebenarnya goal ditulis dalam 50 goal. Sekarang dah boleh living dalam tu. Masya Allah tabarakallah kan. Kadang-kadang kita nampak benda tu macam besar, tapi sebenarnya kita boleh dapat je. Okay, so kita keep doing apa yang kita buat sekarang. Okay, ini lifestyle samalah. Okay, vacation dengan Herbalife, just work for that. Okay, dan Herbalife adalah sangat-sangat baguslah dalam kita punya recognition, nak giving back, okay, untuk all distributor. So ini perjalanan lah, sedikit perjalanan kami. Okay, yang atas ni, yang atas yang yang atas kiri. Atas kiri ini rumah kami di Kulim. Rumah semidi. Masa tu seronok dah kan. Kira untuk yang bekerja dah kira apa kita panggil? Okey lah. Okey lah kan. Kan dah besar apa semua. So bila kami pindah ke KL, bila kami pindah di resident dekat Pandan Mas, kat sini pun adalah salah satu uncomfort juga. Sebab apa? Sebab duduk di Kulim, rumah besar macam ni, 2,000 lebih square feet, bayar 900. Pindah kat ni 900 square feet, bayar 1,500. Kan? Pindah rumah yang lagi kecil kan. So uncomfort juga, tapi macam best lah, apartment ada kolam renang apa semua kan. So itu antara yang memerlukan keberanian jugalah. Okay, dan lepas dah kami kat Pandan Mas tu, masa kami pindah, kami dah work team. Okay, so di Pandan Mas ni kami change active work team dan juga get team. Okay, lepas tu kami pindah ke Sawir Montana townhouse. Di Sawir Montana ni get to 5 kan. Okay, get to 5 dan ni rumah kami yang sekarang lah, dekat je Sawir Montana dengan Qantas kat Taman Melawati dalam 4 km je. Okay, pindah tu, Masya Allah tabarakallah, ini rumah yang sekarang lah. Okay. Okay, so dia punya rule, okay, yang ini keep continue learning, tak kisah kita di mana, apa-apa pun always excited untuk belajar, always excited dengan ilmu. Okay, dan bezanya kita ilmu dengan pengetahuan, okay, ilmu ni adalah kita belajar daripada orang yang dia tahu ilmu dan dia amalkan, dia ajar kat kita. So kita akan dapat benda tu bila kita dengan beradab lah. Dengan bila kita belajar dengan beradab, bila pengetahuan mungkin kita ambil sikit, kita pun tak tahu sumber daripada mana kan. So sebab tu kadang-kadang kita rasa macam kita banyak sangat pengetahuan, tapi kenapa tak masuk dalam diri kita. So yang ni keep continue learning. Nak share tu yang sense terus lagi. Okay, so online ke offline ke dalam keadaan beradab kan. Maksudnya bila online pun okay, duduk buka video, pakai tudung elok-elok, tak ada tutup, lepas tu laptop kat sana, kita berbaring atas sofa ke tak ada kan, letak ambil peluang. Bila ada maksudnya itu dah senang kan. Bila dah senang ni, jangan jadikan dia mudah pula, mudah kita tak ambil kisah. So ambil juga part tu. Itulah yang bezanya kat sini. Bezanya kenapa kadang-kadang kita dapat ataupun kita tak dapat tu. Okay, next yang dalam Herbalife, yang paling buatkan kita akan alive every day adalah dream kita. Okay, dream nak time freedom ke, nak nature ke, nak kereta, nak rumah, itu adalah dream. It's okay walaupun material, sebab dia ada dua lah yang kami belajar, dua big dream, okay, kategori. Okay, first kali ada lifestyle, yang kedua adalah contribution. Lifestyle tu untuk diri kita lah kan, apa yang kita suka. Mungkin kadang orang cakap material kan nampak, tapi okay, kita nak feel that quality tu. Yang kedua ni contribution, daripada segi giving, okay, giving kat family kan, lepas tu nak infak, sedekah. Itu dua kategori yang buatkan kita boleh letak goal kita. Okay, goal kita kedua-duanya, insyaAllah lama kelamaan dia akan jadi kita akan boleh membesarkan goal-goal kita, goal-goal yang kecil-kecil tu. Okay,
So itu serba sedikit story kami. Okay, sebelum kita masuk kita punya kelas teknikal sikit kan. Okay, nak share untuk yang ni kami tak ada slide kita just ni tak ada nak tanya apa-apa kan. So next, macam mana kita nak kat sini kan work team kan, bila kita nak go fokus, okay, apa beza work team dengan active work team. So apa beza pula active work team dengan get team dengan milk team kan. So sama, maksudnya kami akan share ni 5 perkara ni kita boleh digunakan starting lah, okay, starting daripada work team nak change ke active work team. So bila dah active work team nak ke get team, kita perlu gandaan lah kan 500 AO. Nak ke get team, apa yang kita buat tu kena gandakan 2 kali ganda. Lepas tu get team nak ke milk team pula 4 kali ganda. Kan walaupun macam milk team nak capacity dengar tu 1 tangga kan, tapi bila tengok 4,000 ke 10,000 tu 2 kali ganda lagi action yang kita perlu ada tu. Okay, so yang pertama, poin yang pertama adalah decide. Okay, first kali tanya diri kita, ada tak dia beza tau, kita just wish ataupun decide ni. Decide daripada kita work team sekarang, kita nak ke active work team, daripada active work team nak ke get team. Okay, so macam mana nak betul-betul kita decide tu? Kita sendiri faham tak marketing plan dalam Herbalife? Okay, yang work team tahu tak apakah syarat-syarat jadi active work team ni? Kalau orang kejut kita tengah-tengah malam ke 2 pagi tanya macam apa syarat jadi active work team, kita boleh ingat tak? Ataupun kita nak kena buka buku kejap-kejap dah, buka nota buku hijau kan, nak pergi tengok buku hijau sekejap. So tahu tak, betul-betul tak tahu, hafal tak syarat-syarat untuk tukar pin tu, nak tukar active work team ke get team ke, ada kat sini yang tak clear tak? Okay, iaitu maksud kita betul-betul clear. Kadang-kadang sebab coach kita je duk kata okay, active work team tahu ni, okay lah kita pun nak lah active work team, tapi bila tanya balik tak ingat. Tak ingat kan. So ingat, walaupun kata dalam toilet ke ada ketuk-ketuk, macam mana active work team kita boleh hafal. Tengah malam kejut pun kita boleh ingat, tak perlu dah nak buka buku hijau ke, nak buka buku nota kita ke. Okay, be clear. Kalau tak clear, okay, baca buku dulu sebelum tanya coach kan. Sebab saya kalau yang macam leader-leader ni, diorang datang tanya saya tak beritahu. Saya buka buku hijau dulu. Saya tak beritahu. Kan 42 macam mana? Ni betul tak boleh dapat? Buka dulu. Kalau dah buka, betul tak macam ni? Baru boleh. Kalau saya tak jawab terus. Kalau junior coach pun, tapi kalau yang sudah work team ni tanya, saya memang tak jawab. Betul, saya tak buka buku hijau dulu. Betul-betul saya. Bila dia orang dah snap, maksud adalah effort sikit kan, betul lah saya tak ajar. Saya cakap betul tak coach ni, ini itu saya, baru saya akan tunjuk balik lah. Okay, so bagus lah Mas Akor, hafal dah kan. Okay, siapa yang tak tahu buka cepat-cepat sebelum tanya dekat coach. Nanti coach pun kat sini pun jangan jawab terus, bagi dia orang ingat tu kan. Nanti test, cuba call 2-3 pagi tanya kan, betul kan itu dah cakap betul nak jadi active work team kan. Apa syarat jadi active work team tu. Okay, and then why kita nak change pin tu, nak active work team ke nak get team ke, why, itu pun sangat-sangat penting. Okay, so yang ni saya boleh share. Okay, mungkin kalau yang work team belum lagi dapat merasai royalty, apakah kemanisan royalty ni, bezanya work team dengan active work team ni. Active work team dah ada 500 royalty RO. So 500 RO tu daripada segi passive income. Passive income bila sebut royalty ni, ingat royalty ni adalah passive income. Siapa yang kalau dekat Malaysia ni yang dapat passive income, orang tulis buku kan, selagi buku tu dicetak, okay, dijual, okay, penyanyi kan, lagu-lagu kaset sekarang kan dah tak ada kan, itu akan dapat royalty. Tapi kita kalau macam kita tak pandai nyanyi, kita tak pandai tulis buku, kita dapat royalty. Dalam Herbalife ada, tak kisah kita siapa kan. So royalty, basic minimum royalty daripada kita active work team ni adalah basic income adalah RM3,000. So Masya Allah Tabarakallah. Okay, apa kemanisan dia? Beza kan. Jadi kita tahu passive income, okay, beza kan active income dengan passive income. Kita akan dapat basic income, itu yang royalty yang kita akan dapat. Okay, so gandaan lah get team berapa semua tadi tu. So apa beza royalty ni? Best kan passive income. Okay, dia macam ni. Bila kita kadang-kadang orang sebut macam takutlah nak dapat royalty apa semua kan. So bila kita dapat bantu orang, bantu tim di bawah kita untuk dapat income juga,
Okay, ingat royalty itu adalah rewards untuk kita, sebab kita mengajar orang untuk dapat income juga dengan Herbalife ni. Sebab tu kita rasa macam lagi excited. Royalty sama dengan berapa banyak kita tolong orang. Berapa banyak kita dah tolong orang untuk dapat income. Kan bila coaching kita turun berat badan. Yang ni kita tolong orang untuk dapat income. Memang best. Okay, so saya boleh bagi contoh lah. Macam saya bukanlah kata nak compare itu tak bagus. Ini just nak show the beauty of royalty dalam Herbalife, the beauty of marketing plan dalam Herbalife. Okay, saya dulu as an engineer. Okay, as an engineer, kami ada technician di bawah kan. Technician. So setiap kali hujung tahun kami perlu buat KPI review untuk technician tu. Maksudnya bila KPI review ni bagi dia grade A ke B ke C ke, daripada grade tu adalah akan menentukan increment gaji tu naik berapa persen, 2% ke 3%, bukan time based, berbeza sikit lah dengan yang macam JLC company ke government, dia akan by time based kan. Okay, yang ini by review daripada kami sendiri. So tapi kita tak boleh bagi A semua syarat dia. Dia kena ada bagi A, B, C. Sedih kan? Kalau kita kalau bagi D, orang tak akan nak increment, tak ada. Tapi kami dia punya syarat tu, dia kena macam, dia adalah, ya biasalah kan, tak boleh lah kata semua naik. So itu yang macam, kita macam tak sampai hati. Macam nanti bila dia orang, kita dah bagi kan, lepas tu dia orang datang, sedih. Dia datang cakap balik kan, kita sedih tahun ni dapat C sikit je. So itu increment yang maksudnya kita sini macam nak bagi. Tapi dalam Herbalife kita boleh ajar bagi dia dapat banyak. Itu yang bestnya. Ingat, bila the beauty kemanisan Herbalife tu adalah rewards bila kita mengajar orang. Macam kata saya nak bagi increment dekat engineer, tak boleh dekat technician, bukan saya bagi gaji dekat dia kan, company yang bagi, tapi kami perlu letak macam ABCD tu. Okay, tak boleh nak bagi yang terbaik untuk semua. Tapi dalam Herbalife kita ada 10 orang junior coach, kita ada 10 orang coach, kita boleh bagi dia dapat semua. Nak bagi dapat 10,000 semua pun tak ada masalah. Itu maksudnya, itulah royalty rewards bila kita mengajar orang. Jadi kita always excited. Always excited dengan royalty. Bila kita ajar orang, betul kan, macam kalau setiap ni kan kita akan tanya income dapat berapa kan. Maksud kita pun, Masya Allah, biasa dia dapat extra 2,000 daripada Herbalife, 3,000. Itu beza. Itu memang feeling as a coach. Okay, so jadi start kat sini bila sebut royalty tu, kita excited. Rewards kita bila kita dah mengajar orang untuk dapat juga. Maksudnya rewards kita dapat passive income. Okay? Okay, so yang ketiga, yang apa tadi, faham ke tak, yang dalam antara point decide juga. Okay, betul-betul tak kita berkehendak nak tukar pin tu? Berkehendak tu cuba check level berapa. Level berapa kan, kalau daripada 1-10 tu so je ke, ataupun 10/10 kita nak tu. Coach paksa kan, coach paksa kan. Coach yang dapat activity star kan, kita boleh paksa jadi activity tahun ni kan. Kan Ustaz Mam paksa kan, nak ada activity star kan, betul tak kan. Kita ada juga, tapi ingat kita sendiri tu berkehendak ke tak. Okay, so itu first thing first, kita dah belajar kan, kita decide tak kan, macam Coach Miza share tadi tu. Okay, so bila mana once kita dah decide, okay, so untuk next apa yang perlu kita lakukan adalah, nombor 2 adalah integrity kita. Okay, so apakah yang dimaksud dengan integrity kita ni? Okay, integrity kita ni dia ada 3 bahagian. Okay, dia ada 3 bahagian. Nombor 1 adalah body. Okay, so kita faham, okay, kita faham bahawa kita punya Herbalife kita ni dia more to kita punya product result. Okay, product result kita ni adalah body kita lah kan. Ada orang tanya, tapi kalau saya dah ada weight, macam mana? So adakah saya perlu maintain yang sedia ada? Kita improve lagi. Okay, kita improve lagi dari segi stamina kita, dari segi body kita. Kalau macam untuk lelaki kan, macam dalam ni ramai juga lelaki kan, lelaki tu ada tak berkeinginan untuk nak looking good. Okay, body kita tu untuk looking good, benda tu pun dia akan improve, dia akan boostkan lagi kita punya integrity kita as a coach. Kan, so untuk muslimat pula kan, dia ada weight kan, so kalau saya ambil produk lagi, saya akan apa lagi, dia orang kata lagi sama, kita boleh improve lagi dari segi kulit muka kita kan. Di kulit muka kita, adakah kita dah, macam Coach Miza kata tadi tu, adakah kita dah full range kan, kita punya produk kita tu, kita dah try semua dah ke?
benda-benda macam tu yang akan increasekan kita punya body kita ni produk kita lah kan, produk kita. Okay, nombor 2 adalah mind kita. Okay, mind kita ni macam mana kita nak ke AWT ni, macam mana kita punya habit kita tu dari segi pembacaan. Okay, pembacaan kita dari segi kita punya tafakur kita kan, tafakur kita, sebab benda tu dia untuk increase kita punya kekuatan mind kita. Always ingat, okay, untuk nak dapatkan the best result, dia datang daripada kita punya buku. Buku sangat-sangat powerful. Okay, so siapa kat sini yang kurang membaca, boleh letakkan checklist juga. Okay, checklist, tak perlu satu hari baca sampai satu buku, kita boleh letak dalam satu buku surat kan. Kalau ada kita rasa kita bukan habit, dia kadang-kadang habit ni dia ada dua, habit doing dan habit not doing kan. So kalau kita not doing tu maksudnya kita buat juga, tapi kita buat dalam habit not doing. Habit juga, betul-betul. Habit juga kan. Okay, so kita letakkan checklist kan, checklist. Kalau untuk masing-masing punya tu, apakah buku yang kita selalu baca dalam kita punya book club kita tu. Okay, add on kan, revise kan, baca tu. Saya faham benda ni, kalau saya lah kan, kalau macam sekali kita baca kita faham A, second time kita baca kita akan dapat lebih, third time baca kita akan lebih, macam tu. Benda tu dia akan increasekan kita punya strength yang ada dalam kita punya mind kita. Mind kita akan determine kita punya result kita sebenarnya, tim coach. Betul. Kalau kita cek Facebook tengok masalah pada buku. Sama juga bila mana yang ni pun, saya kadang-kadang benda ni pun macam saya pun nak share kat siapa kan, share dekat Coach Biza lah, apa kalau macam kami dapat learn sesuatu kan. So bila mana kita, yalah dalam ni semua buat social media kan, buat social media, tapi kita cuba kita diverse kantau tu, fokuskan lah. Okay, kita fokus, saya divergent lah, fokus lah. Kita fokus pada kita punya goal kita tu. Contoh, perasanlah kalau kita buka contoh macam IG kan, kita buka IG, of course kita akan buka dekat yang banyak-banyak tu, explore kan. Boleh explore tu macam-macam cerita kan, cerita macam semalam pun duduk dengan Ustaz Man kan, dia pun tak tahu cerita yang Thailand tu apa benda, siapa yang mati tu kan, tak tahu. So benda-benda tu dia secara tidak langsung kan, dia just lesson learn lah kan untuk others kan. So benda ni bila mana kita tengok benda isu orang lain tu, kita tak nampak error yang ada pada diri kita. Perasan tak? Kita ni mesti kawan ni buat, ni mesti buat. Okay, so kita tak nampak error. So bila mana kita baca buku ni, secara automatically kita nampak, oh kat sini banyak lagi lompong yang aku kena repair. Oh kat sini attitude yang aku perlu change. Oh kat sini perangai aku kena ubah. Benda-benda macam tu dia akan tune kita punya diri kita. By minor ataupun major. Tu yang paling penting lah. Okay, penting lah buku. Okay, so letakkan checklist lepas ni kan, buku yang kita baca dalam book club tu kan, hari Jumaat ke hari Sabtu tu kita baca balik kan, rajin-rajin. Jadikan dia sebagai companion, teman. Okay, teman. Yang ketiga adalah soul. Okay, integrity dan soul. Integrity dan soul ni apa kan? So saya faham dalam ni semua dah master tentang 2,500 phone point. Kalau tanya semua, masing-masing dah tahu dah macam mana dah dapat 2,500 phone point. Macam ni dah dapat NC berapa banyak kan, upgrading berapa banyak, nak kena buat posting berapa banyak, nak kena buat marketing berapa banyak. Okay, so ni adalah melibatkan tentang ni adalah subjektif sebenarnya. Okay, macam mana kita connected kita dengan Tuhan. Okay, sebab in order kita nak jadi AWT, bukan kekuatan kita sebenarnya. Kena ingat, sama juga dalam kita nak tukar dari AWT ke nak get ke millennium dan seterusnya. It's not about us, bukan kita, bukan kekuatan kita. Kalau kita boleh produce 30,000 volume point pun, kalau bawah kita tak boleh buat, nothing change. Ini yang kita kena fahamkan. Okay, ini yang kita kena fahamkan. Okay, so subjektif adalah bagaimana kita connected diri kita ni dengan Tuhan. Okay, bagaimana hati kita ni dengan Allah tu. Berapa kali kita ingat dekat dia kan. Tak kisah waktu bila mana kita dapat koci ke kan, tiba-tiba kita punya volume RO kita tu almost dah dekat dah 490 kan, almost dah. Waktu tu barulah kita ingat kan. Ada tak kat sini kan, dia dalam border tu baru dia ingat kan. Dia baru dia solat hajat kan, sampai bengkak lah dari ni kan, not RO AWT. Okay, so all the time kena ada benda ni.
Okey. Okey, so supaya kita tak jadi orang golongan yang sombong. Okey, apakah yang maksud dengan golongan yang sombong ni? Kita do banyak tentang dari segi teknikal tapi kita tak minta dekat dia. Itu adalah golongan yang sombong. Okey. Okey, itu poin yang nombor 2. Dapatlah sekarang ni integriti. Okey, integriti kita dari segi body, mind dan juga soul. Okey, nombor 2 adalah lead by example. Okay, lead by example. Apakah yang maksud dengan lead by example? Okay, saya faham dekat sini ramai. Okay, ramai kalau kita nak di kita ni boleh duplicate, nak copy paste. Kan, contoh macam Abang Sakor sekarang dah get team. Abang Sakor pun nak first line dia semua get team. Betul tak Abang Sakor? Okay, tapi macam mana kita nak buat benda tu? Kita kena lead first. Okay, kita kena lead first. Sebab kita bukan play dengan machine. Kita bukan play dengan komputer kan. Kalau macam komputer boleh kita copy paste, tapi kita play dengan human being. Okay, so untuk lead by example ni kita kena contoh macam volume point kan. Contoh kalau macam 10 orang tu, berapa supervisor yang perlu, setiap supervisor tu dia perlu contribute kepada kita ataupun dia perlu lakukan untuk nak dapatkan nak jadikan kita ni jadi royalty. Okay, dari segi volume point kita lead by example tak. Contoh macam kita nak tim kita ni dapat 5 figure volume point misalnya 10,000 kan. Cuba kita gauging balik, kita revise balik in 190 days. Alhamdulillah kita dah finish 190 days 1, 2, 3 bulan Januari. So try revise balik sampai tak itu punya volume point kita tu. Kita nak kita buat revise balik. Aku pun tak dapat. So benda tu kita lead dulu kan, kita masterkan dulu. Dan volume point and then juga dari segi posting kita. Okay, dari posting kita berapa banyak posting yang kita dah buat kan, reel kan, sekarang ni dah famous dengan reel kan. Kalau naik dekat tu banyak reel, berapa reel yang kita dah lakukan setiap hari kan. In order kita nak tim kita lakukan, kita buat tak, kita mengajar tak benda tu. Sama juga dengan NC. Okay, NC dari segi marketing kan, marketing kadang-kadang yang ni pun kalau macam untuk kami memang Masya Allah Tabarakallah, daripada dulu sampai sekarang marketing tu tak pernah drop. Maksudnya ialah sebab kita punya source of income kita tu daripada marketing kan, dari segi paid review, dari segi ads, benda tu kan. So kita nak leads masuk banyak tu, kita buat marketing kan. So bila mana dia macam dia law of nature dia macam tu. Once kita lakukan, orang bawah pun kita akan lakukan. Dia simple je. Orang, sebab tim bawah kita tu dia akan tengok apa yang kita lakukan. Okey, dapat sekarang ni? Marketing kan. Okey, lead by example tu banyaklah point, dari segi volume point, dari segi NC, marketing, posting. Okey. Okay, next yang keempat, poin keempat. Okay, start mengajar teaching. Okay, first kali teaching dan application lah. Maksudnya tadi ilmu yang kita belajar, contoh kat sini kan dah leader kan. Okay, kita macam masuk leadership training, kita masuk elite team class ataupun apa kelas-kelas lah. Okay, so apa yang kita dah belajar tu kita apply dulu. Syarat dia kita apply, jangan terus macam bestnya ilmu ni best lah. Okay, terus zoom pula perkara yang sama, ajar balik dekat tim kita. Padahal kita pun tak buat lagi, kita pun baru tahu kan. So kalau macam kami akan buat dulu yang mana kata be experiment first. Kata yang kita dah belajar tu mungkin ada 3 poin yang kita memang dah duk buat, ajar balik yang tu. Kalau benda yang belum lagi kata macam belum lagi apply ke buku lah, kata buku kan, katakanlah okay, kita kan kita leader kan, okay, apa kata kita dah belajar, okay, ini buku yang kalau tak baca lagi saya cakap buku ni saya baru beli, jom kita sama-sama baca, explore, tengok macam tu. Saya tak ada terus nak baca, okay, esoknya nak terus mengajar, tak. So first kali, okay, that's why sangat-sangat penting sebelum kita nak mengajar kita dah apply dah apa yang kita pun belajar juga. Itu baru akan sampai ilmu tu. Okay, start walaupun daripada sekarang kita ada baru seorang junior coach ni dalam Herbalife, dia belum lagi baby yang dilahirkan. Kalau supervisor tu baby. Coach Mila kata supervisor tu baby. Cuba bayangkan kita ada baby, macam mana kita jaga baby tu?
Kan kita nak care betul-betul. So, kita baru ada junior coach baby yang belum dilahirkan, so kita memang kan, kita nak kena betul-betul jaga dia. Maksudnya bukanlah kata jaga apa kan, maksudnya tengok dia buat, maksudnya memang follow rapat lah, walaupun dia tak tahu kata kita tengah follow up ke, cuba check dia buat betul ke tak. So kalau macam kata ada tak orang tanya, kita cuba tengok screenshot cara closing dia. Kita start mengajar, tak perlu mengajar kata nak buat Zoom pun tak perlu, walaupun kita WhatsApp tanya dia tu, itu pun dah mengajar dah. Start daripada seorang dulu. Start daripada seorang. Jangan kata macam nak tunggu 10 orang lah, tu pun nak buat Zoom nanti dengan junior coach. Kan kalau sekarang seorang tak apalah bagi pandai. Start mengajar. Start daripada sini, buat team dah perlu start mengajar. Okay, mengajar walaupun perkara-perkara simple kita nak mengajar nutrition pun okey. Tak perlu maksudnya kadang-kadang kita selalu tengok macam takut nak mengajar ni, nak kena baca buku, nak mengajar official, buat Zoom apa semua, buat kelas ke, even WhatsApp ke, kita call sikit-sikit, itu pun dah mengajar dah. Okay, itu core dia. Kalau selagi kita tak mengajar, selagi itulah tak akan berlakunya duplication tu. Diorang tak tahu apa yang kita buat. Posting, contoh kata kita buat posting sekarang carousel cantik-cantik kan, ajar dia. Tak, kadang-kadang kita expect benda tu orang tahu, tapi sebenarnya tak semua orang tahu. Tunjuk macam ni cara nak cari template. Dah tahu ke saya? Belum tahu. Saya pun kadang macam tu juga kan, kadang-kadang baru tahu kan. Tak apa, jangan rasa macam kita ni tak tahu ke. Cuba mengajar betul coach, tapi ada lagi. So kita dapat win-win, kita dapat belajar juga kat situ. Best sebenarnya. Kan? So start perkara-perkara kecil, nak buat posting ke, nak letak watermark ke. Kadang-kadang kita nampak benda tu simple, actually sangat-sangat ilmu yang diorang perlukan. Start macam mana dia nak share, nak buat WhatsApp status, nak buat copywriting sikit-sikit ke, bila orang tanya nak macam mana nak bercakap dengan COI ke, kan. Sama juga yang supervisor, untuk yang kita mengajar supervisor sekarang kan, supervisor nak ke work team. So bila kita dah work team, kita dah tahu dah part modul 4 dia kan, kita nak dapatkan coaching, kita nak upgrading, nak activatekan account, dia orang nak auto run, kita dah boleh dapat dah. So bila yang supervisor ni belum jadi work team, maksudnya dia orang belum lagi konsisten untuk dapatkan new coaching tu. So macam mana? Cuba check kat mana dia lag, kat mana yang dia tak buat apa yang kita buat. So start mengajar kecil-kecil ni. Letak dalam setiap hari ada kita punya team coach yang mana setiap kita maksudnya setiap hari tu kita communicate dengan dia untuk mengajar. Simple je. Jangan duk fikir, letak juga yang maksudnya dalam kita punya harian tu. Kata macam nak ngajar bab besok, tak perlu, kadang-kadang tak perlu Zoom yang official Zoom pun tak apa. Screenshot, tunjuk sini. Okay, clear? Next yang ini adalah yang tadi tu adalah format more yang kalau masuk kita ajar dalam yang kita focus group, weekly focus group ke kan, iaitu adalah formal education lah. Yang kedua, informal education pun perlu juga. Informal education ni macam mana? Maksudnya more kepada tell, show, try, do. The bestnya kalau macam kita ada masa ataupun yang mana team coach kita yang dekat-dekat, boleh datang tengok. Kadang-kadang kan macam diorang tak tahu macam kita ajar, kita perlu ada tanya hari ni free dah kan, nak pergi rumah nak tengok kan. So bila kita buat macam kalau kami kat rumah, dekat atas office tu ada whiteboard. Kat whiteboard tu kami dah tampal macam-macam. Coach buat macam ni. Itu adalah informal education. Supaya dia tak ada loophole yang mana kita buat yang dia orang tak buat. Kadang-kadang nampak simple, memang kita dah ajar je, rupanya dia tak nampak benda tu sangat-sangat penting rupanya. Betul-betul nak kena tampal, nak kena tengok. Itu adalah informal education. Dia kadang-kadang macam informal education ni, dia kadang-kadang ada juga macam ada team kan, kenapa coach tak share dalam training. So benda tu dia pun sendiri kata dia pun tak tahu. Share, dia macam benda tu penting kan. Tapi bila mana kita go by personal, coach kenapa benda ni bagus, kenapa tak diajar. Yang ni yang kami dapat learn lah. 5 tahun dengan coaching dengan Kak Mila, banyak benda yang dapat dari segi informal education. Informal education ni bukanlah dalam training, kadang-kadang kita more to bonding kan, kadang-kadang mari teteh, maksudnya mari dekat-dekat kan, dekat-dekat, kadang-kadang benda tu dia akan terkeluar sendiri. Kena buat macam ni. Dan benda tu kadang-kadang bagus sebenarnya. Bagus. Betul, bagus. Macam contoh macam saya tengok dengan Coach Mila follow up senior sekarang, memang kan kita tak, bukanlah kata dia tak nak mengajar, mungkin dia tak perasan benda tu macam rupanya dia secara macam
saya tak langsung Ustaz nak call senior ni lah, dia boleh on the spot dia call sembang-sembang. Oh, itu cara dia create bonding rupanya. Bukanlah dia ada macam special punya kelas ke apa, sebab ada kadang-kadang saya macam pelik macam, Ustaz Kak Mila nak call ni lah, nak call senior ni, rupanya dia bukan call follow up pun, dia call sembang. Itu dapat daripada informal education. Boleh pula orang tu serta kat dia stress kerja lah apa semua. So itu bonding. Itu macam part yang macam simple kan, kita cakap okay, dengan senior ni kita perlu bonding. Kita macam bonding macam mana rupanya benda-benda macam tu. So itu daripada informal education. Tengok yang kadang-kadang macam dia duk tak duk, dia bukan lama pun 2 minit 3 minit je cakap kan, tapi boleh dapat key. Bonding tak semestinya bonding tu nak kena ada paper besar-besar ke, nak tengok kan macam nak cek berat dia, tak perlu, dia tak sembang pun pasal tu pun. Itu yang benda-benda yang sebenarnya informal education yang kita boleh dapat. So kita boleh tengok lah, maksudnya yang ini more kepada environment dan logistik juga. Environment dan logistik. Kadang kita tak perasan kan benda-benda kecil-kecil yang macam tadi itulah yang kita tak perasan macam benda tu ada dalam silibus tapi dia macam deep lagi, kecil, micro kan, micro yang ni. Okay, so dan untuk dalam proses pembelajaran lah, okay, teaching dan juga application ni, okay, dia ada 5 sense, okay, 5 sense. Okay, yang pertama adalah mendengar, bau, inilah smell, okay, bau, tengok, melihat, okay, rasa dan juga sentuh. Okay, itu 5 sense. So bila kita kat online, hanya semata-mata online, berapa sense yang kita dapat? Berapa sen kita ada kalau online? 5 sen. Itu 5 sen. Tadi kalau kita sentuh, bau, tak dapat kan dua. Yang kita dapat boleh dengar, tengok je lah. Betul dua sahaja kita boleh dapat. Actually ada 5 sen. Okay, 5 yang tadi kan kita sentuh dia punya kertas visual, contoh kan, apa lagi sentuh kan, itu yang kita buat, kita sentuh dia punya dream board dia kan, itulah yang maksudnya, sebab dalam kita nak dapatkan total 5 sense tu. Okay, dan yang keenam 6 sense. Bila kita dah dapat semua 5 sense ni, baru kita akan dapat 6 sense tu masuk ke kolbu tu. Okay, nak unlock semua tu. Okay, so penting juga untuk adanya informal education. Jangan rasa macam kalau kita baru our team kan, sebab gambar tadi yang masa awal-awal tadi, ingat tak yang Coach Mila jumpa kami kat Kulim tu, dia baru work team masa tu. Work team. Masa kita rumah dia tu bawa work team. Masa dia pindah Amara tu kan, itu masa work team. Kenapa dia dah berani datang untuk jumpa kami, bercakap dengan kami masa tu? Kami pun sebab kita pun macam bukan dia tahu pun kan, so kita jangan rasa macam kita ni baru work team, kita ni belum get team, macam mana nak pergi mengajar, nak jumpa junior coach kita nak mengajar ke apa, tak perlu tunggu macam tu. So kami tengok macam masa tu pun coach Mila baru work team. Okay, so kita start benda tu, perlu ada teaching ni, memang perlu ada dah. Jangan duk tunggu nak pass je dekat head coach kita. Nak pass dia setiap kali nak ni, kita pun tak tahu kan lepas dia habis training. Okay, sebab kita akan ada yang macam formal punya kan, focus group dengan head coach ke, tapi tak tahu balik dia buat ke tak. So itu penting untuk kita ambil tanggungjawab tu. Okay, so dia baby kan, okay, junior coach, supervisor kan, okay, ambil tanggungjawab untuk mengajar. Tapi bila sebut mengajar tu excited je lah, sebab bila kita nak mengajar, kita tahu kita nak bantu dia dapat income juga dengan Herbalife. Jadi kita pun always excited untuk mengajar juga. Okay, dan kalau macam kita tengok dekat sini kan, yang awal-awal tadi yang di mana Kak Mila berjumpa dengan kami tu, yang ni pun saya boleh share juga lah. Okay, dan kami keep doing. Kalau boleh tu cuba kita letakkan sedikit effort untuk kita jumpa team kita. Jumpa team kita. Most of bawah dia lah, macam bawah kami yang jumpa secara offline lah, okay, one to one, jumpa dengan dia punya pasangan dia lah, kekal benda tu. Okay, kekal, dia akan melekat lah, maksudnya dia akan melekat as kita punya team kita kan. So benda tu sangat-sangat strong. Okay, sangat-sangat. Contoh macam sekarang ni dah boleh travel, betul tak? Boleh travel ke Sabah ke Sarawak, cuba letakkan sikit kita jumpa dengan team kita. Jumpa kita nak pergi makan macam tu, bukan nak mengajar, bukanlah nak buat 4 pages kan, macam mana nak jadi gap team, nak jadi tak, just bonding first. Benda tu dia akan ingat.
Tim kita dia akan ingat kita, oh saya ingat coach datang jumpa saya, benda tu dia akan create, dia akan lock lah, okay, dia akan lock, dia akan bersama kita insyaAllah. 5 cent tu dia dah unlock. Okay, dan yang terakhir adalah nombor 5 adalah invite. Okay, ini penting juga kan. Masing-masing dah master macam mana kita nak dapatkan NC kan, macam mana kita nak produce volume point, dan yang paling penting adalah macam mana kita nak play around dengan kita punya sistem kita. Okay, play dan juga plug in. Dari segi duplication masuk dalam sistem. Berapa ramai kita dah masukkan people yang bawa kita tu ke dalam sistem. Okay, sistem ni lebih kepada event lah. Okay, lebih kepada event. Okay, so event yang terdekat dalam bulan ni apa event apa? Event corporate. MDW. MDW. Okay, so boleh kita letak gauging. Okay, kita boleh letak gauge. Berapa ramai kita nak bawa people. Okay, kita nak bawa people ke dalam event tu. Kenapa penting benda ni? Okay, kenapa back balik yang awal tu, sebelum in order kita nak invite people join event Herbalife ataupun event internal kita punya group ni lah, group community kita tu, kita dah beli ke belum tiket tu? Be the first. Itu yang penting. Be the first. Sebab kalau kita invite tanpa kita beli tiket, no energy. No energy, dan kita rasa penat. Okay, kita akan, so kita be the first kan, be the bila first. Bila keluar je beli dulu. Yes, kan, cepat-cepat kan, cepat-cepat. Okay, so kenapa event tu penting? Siapa nak tahu kenapa event tu penting? Event tu penting sebab people ataupun speaker yang share tu dia buat lebih daripada kita. Misalnya dia contoh macam president team kan, president team, ataupun saya ambil contoh yang IoT. Okay, dan saya believe dalam IoT tu speaker yang dipilih oleh organizer, coordinator, itu adalah yang terbaik sebenarnya. Kemampuan kita boleh buat 10 NC. Okay, tapi speaker yang share untuk modul 1, modul 2 tu buat lebih daripada kita. So dia entitled untuk mengajar orang yang bawah kita tu. Dia ada power, dia ada super power, dia ada charge untuk nak alihkan charge tu masuk ke dalam people yang kita bawa tu. Third party kan, third party. Sebab apa? Sebab orang yang share tu orang yang dia dah buat dah. Okay, dia dah buat, dia dah complete dah. Okay, dia dah penuh. Ilmu dia dah penuh dah. Get ready je. Kita nak tak ada dan kita apply juga. Itu penting. Berapa banyak people yang kita bawa ke dalam event kita tu. Dan semua orang yang ada kat sini yang dia macam ada fear nak invite itu. Fear. Sebab untuk change feel, okay, untuk change feel memang perlu ada people. Kalau kita dah pandai semualah lain-lain, kita dah pandai mengajar kan, dah pandai mengajar apa semua, tapi kita tak apply itu sistem, kat situ tak dapat juga. Ini core dia. Okay, kita perlu put dalam sistem. Sebab bila kita put dalam sistem, itulah akan berlakunya duplication dia buat. Okay, run kat situ lah yang kata auto run, dapat passive income tu. So excited keluarkan buat list siap. Okay, 21-22 hari bulan Mei, MDW. Okay, berapa 21 Julai extravaganza. Okay, mungkin ada yang internal punya training IoT ke apa semua. Okay, naikkan list. Okay, berapa hari bulan, buat avatar juga. Buat avatar, kita invite juga. Buat macam NC juga. So kita invite. Itu penting, itu sangat-sangat penting. Okay, untuk put people dalam sistem. Ataupun boleh jadikan reward juga kan, 10 people tu kan, sikit-sikit kan, macam NC lah. Dah habis. Habis ada masa lagi kan? Banyak pula ya, sejam je. Ada setengah jam ni. Okay, tak banyak insyaAllah. Yang ni apa-apa level lah, cumanya macam tadi kan saya cakap, okay, daripada kata kita dah ada aktiviti nak ke rating gandaan lah. Okay, kalau ikut matematik 500 ke 1000 kan, action kita tu lebih sikit nak compounding tu kan. Sebab basic tu dah ada dah. Basic dah ada dah. So kita just massive dan massive action compounding supaya dapat naik itu. Okay. Ada lagi 3 minit. Saya cerita apa? Bukan soalan. Ada lagi 30 minit. Sambung.
Ada soalan tak nak tanya? Information. Tak ada soalan lah. Tidak ada 3 minit nak cakap. Baru pada soalan. Yes. Saya tengok ada siapa-siapa nak bertanya soalan. Okey, kita buka soalan kot. Syah Riza. Boleh. Usyana nak tanya boleh, silakan. Ustaz Man nak bertanya soalan walau biasa. Oh, soalan terus, soalan cukup mas tu tanya. Range lah, kita range. Dalam Satu apa? Ya, tanya apa tadi? ya, macam mana tuan? Siapa start dulu tadi? Boleh. Okey, so kita mesti MC bagi soalan. Okey, so tengok Ustaz Man soalan tu kan tadi kan. So mungkin Coach Riza boleh share range tadi. Coach Man dah kata range apa income. Range income. Lepas tu soalan daripada Coach Yana. Income daripada yang kami kerja masa ni kan dalam 6-7 kali ganda lah daripada masa engineer dulu. Last engineer tu dalam berapa 12,000 kan kira. Kita harus bagi formula sekali. Betul. Darab maksudnya. So itu pun sebenarnya vision ataupun mirror teknik. Mungkin ada yang pernah dengarkan saya share. Yang ni saya sangat-sangat sukalah tentang mirror teknik ni. Okay, mirror teknik maksudnya maksudnya kita nak tengok siapa diri kita dalam masa 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Sebab bila kita buat decision kan, okay, kita boleh guna mirror teknik ni untuk dapatkan keberanian tu. Okay, so masa saya bekerja 7 tahun. Okay, sebagai engineer saya bekerja 7 tahun. Income saya basic lah kan, 4,500 last. Akan campur OT, okay, nak dapat duit lebih. OT lah ada apa semua tu dapatlah dalam 6,000 kan, campur kalau ada bonus ke elang sikit tu. So kita boleh tengok 7 tahun. Lepas tu kita tengok kalau orang yang dah bekerja 10 tahun macam mana, berapa income dia. So kita tak lari banyak sebenarnya. Sebab faham kan kita increment 5%, 6%, 7%. So kita boleh tengok, kalau dah 10 tahun income aku macam ni. Kalau orang yang 20 tahun income macam ni. So itu daripada segi income. So tengok pula daripada segi kesihatan dia, macam mana berat badan dia. Okay, macam mana dia punya level emosi dia, stres tak. So boleh kita tahu dah yang aku lagi 5 tahun. So saya macam tak nak dah. Sebab apa, saya dah boleh nampak dah kat situ. Orang yang dah bekerja 20 tahun ke 15 tahun saya dah nampak dah. Saya bekerja 7 tahun, orang 10 tahun pun saya tak hari-hari pun bercakap perkara yang sama. Dan sekarang pun saya tengok pun macam kawan-kawan kan masih lagi bercakap perkara yang sama. Cakap share kat IG story. Biasalah kan macam buat apa namanya, motivation diri sendiri kan. Faham kan? So itu mirror dia. So bila duduk dalam Herbalife, saya tengok mirror dalam Herbalife. So saya bila betul-betul saya cakap saya tak nak teruskan dah tu, sebab tu kami macam berani buat decision. Okay, that's all. Okay, nak fokus yang ni. Sebab tahu dah kita betul-betul fokus 5 tahun lagi. Okay, 6 tahun orang yang betul-betul fokus macam mana dalam Herbalife tu. So Masya Allah tabarakallah. Okay, ni kan boleh kira dan juga macam dari segi kita punya vision kita ni adalah macam mana people yang kita surrounding with. Okay, berapa banyak kita surrounding dengan people yang kita nak jadi. Contoh kita nak jadi AWT, berapa banyak kita nak, macam mana kita bounce dengan orang yang AWT dah. Untuk gate team pula, macam mana kita bounce nak jadi gate team tu. Kita berkawan dengan orang yang gate team. Apa yang orang gate team buat, apa yang orang AWT buat, itu paling penting sebenarnya. Okay, dan dia different lah, beza. Kalau macam kita berkawan dengan people yang different ni, dia punya kami lah, okay, kami rasa memang sangat-sangat lain lah. Okay, dia tak selesa lah. Tak selesa. Rasa macam ada kalau duduk kan, dia tak selesa. Seriously. Okay, yang nampak macam boleh gelak-gelak tapi dalam hati tu macam last kali tu yang kami ingat lah, yang duduk dengan arwah lah, agak dengan arwah Dr. Idrus tu, waktu last sebulan kali tu, kami sempat last sebulan tu. Sebulan dengan dia tu masa dia orang ada SNP. So dia punya sebab Dr. Idrus ni dia ada wisdom word dia tu. Wisdom word dia tu dia akan melekat. Benda tu yang membuatkan kami rasa tak selesa malam tu. Ingat sampai sekarang. Okay, so penting lah environment. Okay, environment kita tu.
bukan saya tak bagi kawan, kita world team, kita kawan dengan world team, bukan macam tu, tapi in order dalam konteks kita nak grow lah. Okay, kita nak growing, kita macam tu cara dia. Dapat sekarang ni? Dapat, insyaAllah. Terima kasih Coach Ahmad Mirza. Okay, so soalan yang kedua daripada Coach Shiana, macam mana Coach Ahmad Mirza build leaders di luar negara? Siapa nak tanya soalan yang sama? Luar biasa. Okay. Build leaders. Okay. First, yang apa kita panggil yang main lah. Okay. Main tu sama juga yang kiranya 3 kan. Okay, 3 main lah sebab sekarang dia orang dah beranak. Cucu cicit tu dia orang buat sendirilah. Kan. So yang main dulu pun sama juga. Okay. Dia orang datang masterclass kami walaupun dekat dia orang datang masterclass kami di Sawi Montana dulu. Itu yang leader awal-awal dulu. Kat apa pun beramal. So berat sekarang ni nampak, tapi yang leader yang main tu sama, dia orang pun masuk dalam sistem, dia orang datang masterclass, kami pun pernah pergi jumpa juga, pernah keluar makan macam itulah, kadang-kadang datang kan, okey jom kita pergi makan kat Kampung Baru, walaupun macam dia orang baru junior coach, so start dia punya core dia tu pun sama yang step-step kami bagi tadi. So sekarang ni dia orang buat perkara yang samalah. So yang dah maksudnya macam cucu-cucu cicit tu kami tak pernah lagi jumpa kan, tapi yang leader tu buat perkara yang sama juga sebenarnya. Tak kisahlah daripada apa kita panggil dalam Malaysia ke luar Malaysia ke kan, apa sama jugalah, perlu juga masuk sistem kan, tak boleh nak jumpa kan, perlu juga masuk dalam sistem, okey, bonding apa semua pun sama juga. Dia tak ada beza. Okay, so sebab kita kadang-kadang kita fikir macam susah kan, susah maksudnya macam nak tembus, tapi sekarang dah sistem kita kan macam every time je boleh je join kan. Okay, kita punya SRB ke, kita punya IoT ke, so sama, tak ada, maksudnya dia tak ada macam special yang luar negara ni buat lain. Tak, dia orang pun datang juga masa awal-awal dulu, dia orang pun datang masterclass juga, dia orang pun datang IoT juga. Masuk juga dalam sistem-sistem event corporate ataupun internal kita punya event lah. Okey, faham. Terima kasih Coach Ahmad Mirza. Okey, so soalan saya takut terlupa tadi, nak tanya juga tadi apa wording arwah Dr. Idrus share dekat Coach Ahmad Mirza tu yang teringat sampai sekarang. Ada juga soalan baca dulu. Kami sibuk nak habiskan duit. Betul, sama. Okey, malam tu kita di hotel apa yang SMP tu, hotel apa? Four Season yang Disember itu. KCC tu yang Four Season lah. Maksudnya Four Season tu kami pergi kami pergi kami ada buat macam lucky draw lah, tim New Sen kan. So nak lucky draw tu masa ada panggil Dr. Idrus sikit bagi dalam 30 minit sharing macam tu lah. Lepas tu so masa kami pergi tu Coach Mila kat bilik Coach Mila, lepas tu Dr. Idrus datang kan, sambil sembang. Masa tu saya dengan Coach Mila duk buat Zoom tu, yang dia orang 3 orang ni duduk atas katil, duduk sembang-sembang kan, Coach Ahmad, Coach ni dengan Dr. Idrus kan, duduk atas katil, baring kan. Lepas tu dia tanya kami, hampa bila nak jadi presiden tim? Lepas tu kan, hampa tahu tak, kami lah ni kami lah tak payah cari duit dah, duk tunggu nak habis duit ya, dia kata. Masa tu masa balik, on the way balik tu sampai 2 pagi duk teringat benda tu. Dia kata macam tu, so macam dia kata kami dah tak payah kerja dah cari duit dah, duk tunggu nak habis duit je, dia kata. Itu word yang kami paling ingat. So tak sangka itu last yang kami jumpa lah, 7 Disember masa tu. Simple je dia cakap kan tu, itu word dia punya. Ingat. Kan hampa bila lagi nak jadi presiden tim, dia kata tunggu apa lagi, dia tanya tu. Kami nak tunggu nak guna duit je ni, dia kata. Tak ada fikir dah nak cari duit, dia kata. Masya Allah, amazing. Simple tapi sampai gitu. Masya Allah, thank you. So next question, kita terus Q&A, okey ke? Coach Ahmad Mirza, kita ataupun ada, boleh ataupun ada nak request apa-apa. Okey, so dekat sini ada soalan seterusnya daripada Coach Sharif Diana. Macam mana Coach Ahmad Mirza work together? Ada delegate task masing-masing ke, yang seorang buat posting ke, seorang jaga coaching ke, macam mana? Okay. Delegation. Okay, first kali, yang ni untuk semualah, sama-sama juga dapat belajar walaupun kita as a couple ke kan. First kali kita perlu master juga. Itu kelebihan kita bekerja bersama-sama, tapi ambil juga tanggungjawab untuk masterkan semua modul dulu. Tak boleh nanti kalau orang tanya kita, saya tak tahu ni, pergi tanya Coach Ahmad. Tak boleh macam tu.
So kita sendiri, okay, kita ambil tanggungjawab, tak kisahlah kerja diorang ke, kita ambil tanggungjawab juga untuk masterkan semua modul. Mungkin ada kat Antan ni ada strength kat sini, boleh fokus modul, boleh fokus pada kan modul 1, modul 2, modul 3. So nak mengajar topik apa-apa, kita perlu dua-dua orang master. Kita jangan macam lepas tangan terus. Okay, itu yang pertama lah. Okay, ambil juga tanggungjawab tu. Sama-sama kan. Okay, sama-sama. Jadi macam kalau even kata posting buat, belajar juga cara ni nak buat editing ni, nak tulis, buat juga sebenarnya. Perlu, jangan duk kira macam tak tahu langsung, tak buat langsung, lepas tangan. So, dia tak buat tuding tangan macam tu. Tak. Cumanya kita bersyukur sebab kita buat bersama dua-dua. Okay. Dan kalau untuk, apa tu, itu soalan kan? Lepas tu, macam delegate kan. Delegate tu, kita tengoklah strength kat mana-mana yang macam kata, nak buat macam katalah posting. Posting, dua-dua pun buat juga. Macam saya kadang buat story, kadang saya buat video, reel. So kita, iaitu kita boleh, kita panggil apa, sama-sama kan, kita pun boleh discuss sama-sama. Discuss sama-sama nak buat. Tak adalah kita tinggal terus. Okay. So, macam kata modul 2, closing, jawab closing. Link yang kat dalam tu memang letak nombor saya, jadi saya akan jawab banyak. Tapi ada juga nombor yang masuk kat Coach Ahmad, saya tak akan jawab, saya suruh dia jawab juga. Kadang-kadang cakap, ni lead masuk, jawablah, saya duduk tengok tepi tu dia jawab apa. Jadi kalau di closing, orang tu di upgrading, sama juga, saya suruh dia upgrading juga. Jadi kita master semua. Kalau upgrading kan, sama duduk tepi dengar kan. Nak cakap apa, sebab bila jarang-jarang buat kan. Tapi it's okay, kita always learn juga nak masterkan. Kita jangan macam upgrading tak tahu langsung. Okay, pass terus. Tak, kita ni, jadi kita delegate tu ikut strength masing-masing lah. Tapi kalau macam kami, kata-kata tadi Coach Ahmad, closing orang tu nanti upgrading dia jugalah. Dia tak buat pun. Sama tunggu tepi dengar kan. Okay, so itu cara lah. Okay. Okay, Alhamdulillah. Thank you Coach Ahmad Mirza. Okay, so yang soalan seterusnya, macam mana Coach Ahmad Mirza merekrut business partner and mereka become quality supervisor, producing kot, supervisor and producing. Apa progress atau teaching along the way? Tu. Maksudnya daripada coaching. Yes. Daripada coaching ke supervisor lah. Okay, first kali ingat yang ni bila coach datang dekat kita, yes memang kita always ada an iman untuk team. Okay, daripada awal lah, okay, nak ada team, tapi kita jangan lupa tanggungjawab kita yang pertama untuk bagi dia result dulu, sebab dia datang kat kita, dia nak join program turun berat badan, dia nak sihat, iaitu first kali. So bila kita lalu titik-titik tu, memang kita akan sampai kat hujung. Tapi kalau kita skip, kita macam nak terlalu cepat nak yang hujung ni, tapi kita skip yang kat depan tu, kita tak akan dapat. Okay, first kali memang apa-apa pun kami akan bagi the best result dulu. Bagi the best result ke orang tu. Okay, along the journey dia dapat the best result kan, kita bonding, kenal dia. Yalah, takkan setiap kali mesej tanya berapa kg kan. Mungkin dia mesej kita dia dah turun berapa kg, so kita tak boleh tanya macam mana dia, life dia daripada situ supaya boleh dapat dah. So saya akan biasanya saya masa yang mesej, saya akan nak kenal dia lebih. Saya akan tanya macam mana dia kerja kat mana, tinggal kat mana kan, anak-anak siapa jaga. Macam contoh dia tengok me plan tu, dia plan me plan macam mana, sebab kita nak kenal dia. Daripada situ kita tahu dah, okay, orang ni berdisiplin kan. Kita boleh kenal daripada situ. So daripada situlah, okay, untuk become kita punya apa, kita nak pilih dia nak jadi team tu kan, dia kan kita tahu kita orang yang macam berdisiplin kan. Kalau siapa pernah join TTL kan, 10 character leaders tu kan, ingat yang ni, insyaAllah nanti leader mungkin boleh share kot 10 character leaders tu. Okay, kita nak yang character number 10. Karakter number 10 tu sebenarnya kita dah boleh pilih dia, kita boleh dah kenal dah masa dia coaching lagi. Itu yang penting. So bila orang yang dah dapat ideal weight, orang yang dapat result lah, maksud 20 kg ke 30 kg, orang yang follow discipline me plan kan, selalu message kita, bonding dah dapat, itu dia dah ada karakter 10. Jadi karakter 10 tu saya akan memang tak tinggal sebenarnya. Kalau tak message pun saya akan message dia. Daripada situ nanti kita akan masukkan dia, invite dia masuk dalam training, ataupun dah start tanyalah, okay, ada tak kakak ke apa nak join. Saya akan cuba tanya dulu kawan-kawan macam tu, CI tu, nak bagi dia dapat yang apa tu, nanti kalau dia dapat wholesale kecil-kecil tu pun dia akan ada income, macam tu baru tahu. Okay, so start daripada bila dah join event kan, join IoT, daripada situlah terus kita tunjuk dia full system lah.
Okey, faham. Thank you so much Coach Hamizah. Yang soalan seterusnya, banyak soalan boleh tanya ni. Please tanya guys. Boleh. Boleh. Kan? Boleh. Kan, okey. So, soalan berikutnya. Assalamualaikum Coach. Apa yang Coach lakukan bagi mengekalkan energi junior Coach? Junior Coach, mungkin energi team, energi organisasi sekali buat. Mungkin sekali tanya. Okey, kita kan tak dapat kontrol orang kan. Betul. Kita tak dapat kontrol, dia tak ada energi. Tak apalah kan, nak buat apa takkan. Memang kita boleh bagilah motivasi sepatutnya kata, tapi takkanlah kita nak jaga dia punya energi kan. Kita jaga diri kita dulu. InsyaAllah bila energi kita elok, kita pun dia macam ni. Macam lampu, okey, lampu kan. Itu lampu tu di kita lah. Bila lampu tu terang, agak-agak yang bawah tu terang tak? Kalau lampu atas malap, yang bawah tu lagi malap, betul? Kita dapat kontrol the main lampu je. Yang bawah kita tak dapat kontrol dah. Itu dia punya analogi dia. Maksudnya yang malap-malap tadi pun dia boleh lah tumpang terang juga kan. So depend pada kita lah. Depend pada lampu, kita. Boleh ingat lampu je. Kan, lampu dan pipa bawah kita tu. Kalau lampu kita tu terang, insyaAllah bawah tu baru terang. Ya, sebab kita ada orang ramai kan. Okay, junior coach ada, coach kita pun ada, senior kita pun ada. Lagi kita nak terang. Sebab kita nak bagi banyak. Wow, awesome. Diri lah kita sendiri. Simple tapi menusuk. Analogi lampu kan, Umi. Tadi analogi cermin, analogi lampu luar biasa. Simple. Amazing, thank you. So, ada lagi tak soalan kalau yang saya terlepas ke apa? Lampu. Zaidi, bagus, amazing. Bila minta share testimoni tak share, Coach Hamizah buat apa next? Ada soalan ni. Jika ada result setiap bulan menang top 5, ada coaching yang dah ada result. Tapi bila kita minta dia orang share testimoni, dia orang tak share. Apa yang Coach Hamizah buat jika menghadapi situasi sebegitu? So far Alhamdulillah semua yang saya minta dia share. Mungkin kita kena awal-awal kena macam bonding tu dengan dia. Setakat ni kan kalau yang macam dia malu-malu nak tutup muka pun tak apa, tutup muka pun tak apa, tapi dia akan share. So lama-kelamaan kan macam next season dia sendiri yang macam tiba-tiba dia upload dalam group dia tanpa kita suruh, dia pun akan share juga. Mungkin bonding dia rasa selesa dengan kita. Kita kena bagi gift dululah. Sebab bila kita nak minta dia share tu kan dah withdraw kan, kita kena deposit dulu. Alhamdulillah setakat ni selalu ada buat kan before and after kalau untuk junior coach dia akan selalu dia orang memang dia orang willing untuk buat tu. Mungkin tengok dia apa tu, kalau ada yang dia orang macam tak mau tunjuk muka pun, tutup muka pun dia bagi share sebenarnya. Betul. Okey. So rasanya macam kita bagi dia option lah. Kalau segan nak tutup muka, suruh tutup muka. Tutup muka. Share juga. Lepas tu bila nak share tu, saya akan cakap macam ni. Saya cakap boleh tak nak share, bila kita share kan kita sedekah juga, kita punya sharing dapat inspire orang. Kita bagi value apa yang dia buat tu. Betul, even kalau saya share kat IG story, saya selalu tag dia. Ini cara nak dapatkan referral juga sebenarnya. So akak nanti share tau, akak bantu juga untuk inspire orang lain. Dia akan share dia akan tekan share story, share tu. Letak nombor. Kita akan letak nama kan. Nanti saya suruh dia share sebab untuk dapatkan referral. Mungkin dia orang tak biasa benda tu. Akak pergi share tau dekat IG story akak. Ataupun saya suruh dia buat kat Facebook, dia buat. Tapi bukanlah buat tu, kita share dulu. Buat ni nak share story dekat orang supaya orang inspire juga. Akak best tak turun berat badan? 20 kg best lah, mestilah best. Suka tak kalau orang pun dapat perkara yang sama? So dia dapat value daripada situ. Bukan kita suruh share tu, kita yang nak bukan kita yang dapat, dia yang dapat sebenarnya. Faham. Wow. Saya suka part yang kita bagi value, maksudnya macam bagi semangat dekat orang lain jugalah kan. Bukan sekarang nak dapatkan ni saja. Okey. Terima kasih Coach Hamizah. Okey. So yang seterusnya, terlepas soalan tadi, berapa supervisor dalam 3 level dan berapa average supervisor productivity? Yang last kita check hari tu 114 kan, 114 average 1,200. Dia nak change pin 1,500 ikut matrix. Ikut matrix 11,500. So kalau nak change pin setahun 3 kali 2,000 average lah. Itu yang matrix yang dapat daripada Coach Mila tu, 2,000 kan. Tapi nak change pin tu 1,500. Nak change pin yang kira macam kita 3 hari bulan tu dah settle. 3 hari bulan pula, 3 hari sebelum UM.
Dah settle tu 1,500. Border-border lah. Bukan border-border. Kalau 1,300 macam tu hujung-hujung, maksudnya pukul 11 tu masih lagi ni kan. Masih lagi struggle kan. Ini 1,500 tu. 1,500 tu 3 hari dah settle dah. Itu dia punya. Kami 1,200, 1,300 macam tu lah yang last 290 days ni. Faham. Okey, terima kasih. Dan ada soalan lagi. Macam mana nak naikkan productivity supervisor? Ada buat aktiviti productivity supervisor tu mengajar. Mengajar. Itu jelas tu. Untuk maksudnya yang current ni 1,200, 1,300 kita boleh increasekan kan 1,500 itu dengan mengajar. Faham. Okey. Lagi soalan seterusnya. Apa yang coach selalu ingatkan dekat tim untuk sukses? Purpose dengan dream, yang itu je. Kalau daripada segi kata macam income ke teknikal itu diorang dah faham kan. So yang beyond daripada, maksudnya yang itu inner lah. Okay, purpose dengan dream. Always check balik purpose rebellion dengan dream. Dream pun saya selalu share dream yang kita cakap dream apa? Luar biasa punya dream lah. Kan luar biasa lah kalau macam bukan yang kita boleh dapat dengan kerja ni. Boleh tak Coach Ahmad Miza share sikit dream Coach Ahmad Miza yang terdekat ni ke? Kalau boleh share lah macam ekspresi orang lain kan. Nak beli kapal. Sebenarnya kalau naik kapal, dream nak beli kapal tu bersonok kan. Wow. Amazing bestnya. Belum lagi. Next. Okay, yang baru, yang latest ada tak? Maintain maintain yang standard lah. Banyak dream board. Okay, kalau kita punya dream board tu, kami love travel lah, nak pergi Europe trip. Yang Euro trip yang luxury. Sebab tu letak luxury tu. Sebab semua orang boleh kan, betul tak? Kan kalau kita pergi plan DIY apa semua, kebanyakan orang boleh kan. Kita tengok orang travel boleh, tapi memang kami nak pergi dengan luxury. Nak pergi Euro trip dengan luxury. Bestnya. InsyaAllah semoga tercapai tahun-tahun ni lah, insyaAllah. Amazing. Di kapal sekali. Wow, insyaAllah amazing. Okay, so yang berikutnya, apa maksud Coach Miza mengajar? Mengajar nak dapatkan C1 PP tu ke? Maksud, mungkin boleh explain lagi sekali kot. Tadi mengajar apa tu? Okay. Kita punya average kan, supervisor, macam mana kita nak kira average ni. Kita ambil 3 line, dia dalam Bizwork sebenarnya dah ada dah. Kita boleh tengok average supervisor tu dalam Bizwork. Dia maksudnya kalau dia kira average, maksudnya total kita punya group volume bahagi dengan total supervisor, dia akan dapat average. So daripada average tu, Herbalife punya matrix adalah 1,500, dan untuk kita tukar pin dengan flow pun adalah 1,500. Jadi bila kita tengok kita punya kita punya average tu kurang daripada 1,500 tu, maksudnya kita dah cukup people dah, tapi dia tak productivity. Betul. Dia people dah ada dah, dia tak productivity. Dia tak dapat nak capai PAL tu. So kita tengoklah nak bagi dia dapat customer lebih, nak bagi dapat volume ataupun dia dapat customer tapi kurang kita panggil nak dapat upgrading. So start daripada kita yang lumba-lumba kita tampal kat situ. Kat tengok kat mana lagi kita boleh fix and sharpen tu. InsyaAllah kita dah senior kurang bonding dengan seniors ke kan, pun semua dah ada dah. So jadi kat situ boleh increasekan productivity tu. Kira macam personalize lah macam tu. Setiap supervisor mungkin ada yang bonding kurang sini macam tu ke, macam mana? Betul? Betul. Yes. Faham. IG pun kan, macam kalau kami tengok ni, macam tengok dia dah rajin buat IG, maksud posting dah rajin buat, kami akan personal tengok dia, mungkin dia ada lag kat mana-mana ke, macam marketing lag ke, yang tu kami pergi personal tu message je WhatsApp. Sikit-sikit kan, ataupun tengok dia dah ramai coaching kan, tapi kenapa volume kita tengok activate account tak banyak, so rupanya kita tahu the call tu dia lambat, so kita dah call on time, so macam tu pun sebenarnya boleh membantu dah. Okay, rasa clear. Okay tak tanya tadi? Alhamdulillah.
So thank you Coach Ahmad Mirza. Okay, so ada ramai yang DM saya, dia kata tak acil lah MC je yang unmute mic tanya soalan panjang-panjang kan. So kita nak buka kita nak buka kita nak buka kepada siapa yang nak unmute, boleh unmute, mungkin boleh tanya soalan dengan lebih jelas lagi. So mungkin you all type lain, saya baca lain. Dapat jawapan lain kan. Lepas tu kami pula jawab lain kan. Ada tak siapa yang nak unmute, mungkin bertanya satu soalan lagi? Serot dengan Syekh Coach Ahmad Mirza, slow and steady and masuk ke telinga pagi ni. Alhamdulillah. Lagi mungkin nak bagi ucapan pun boleh kot. So alhamdulillah kita habis on time hari ni. Just mungkin kita bagi peluang yang nak bertanya soalan unmute. Ada tak yang boleh nak cakap soalan? Coach Yana nampak macam dah bersedia. Tak. Yang Coach Yana dah bersedia. Tak. Okey. Ucap pasal perantauan. Lepas raya. Ada yang nak ucap selamat berpuasa Coach Ahmad Mirza pun boleh kot. Ada tak soalan? Boleh unmute insya-Allah. Ataupun kita bagi satu soalan terakhir. Satu soalan terakhir. Last siapa nak tanya? Ada tak? Kita bagi 1 minit boleh. Jangan melalui DM tadi, ya betul. Jangan sampai saya sebut nama. Tak, saya tak sebut nama. Berapa total senior? Dah ada, wow, daripada kakak saya, Coach Eza. Berapa total senior dalam organisasi Coach Ahmad? Coach Ahmad Mirza. 1, 2, 3 1, 2, 3 Pasal 123 kot. Ada kami check. Ada tapi ni kan macam kalau senior aktif lah. Aktif senior order mungkin auto-run senior berapa polling point? Tu tak ada data pula sekarang kan. Tapi kalau macam katalah seniors yang dalam Bizwork tu lah, sebab memang 90 days kami ada check. Okay, macam tadi average apa semua tu rasanya 120 lebih kan, 120, 130 macam tu. Wow. Tapi tak aktif lah semua. Kami pun looking forward juga yang untuk maksud tak aktif tu bukanlah kata semua tu 100% ada pembelian kan. Itu total yang ada dalam Bizwork lah. Okay, 120, 30 macam tu lah. Average yang aktif. Terus Coach Eza tanya. Mungkin boleh unmute kot Coach Eza. Assalamualaikum. Untuk kalau yang selalu rejoin tu, total dalam group yang selalu rejoin, so berapa yang aktif lah. Sebab kita tahu kan kita ramai sini tapi akan ada yang MIA sebagainya. So berapa total bukan supervisor and senior yang aktif and keep rejoin? Dalam 50%. 60 macam tu lah. And then soalan Kak Ita tu saya pula take over kan. Boleh alang-alang kan. Soalan Kak Ita tu kan, so berapa level Coach Ahmad Mirza punya ni supervisor tu? 3 level tadi. 3 level je. 3 level maksudnya sekarang dah ada berapa level? 5 ke 6 level? 5 kan? 6 macam masa 5 lah. 5 tak sampai lagi 6. Okay. Itu je soalan saya. Terima kasih. Kan biasa kan boleh tanya terus unmute. Thank you ke Coach Eza. Ada tak lagi lah? Siapa nak plan diorang kan? Dia main pecah macam tu je. Okay, ada Coach Pran, silakan Kak Pran, silakan. Sorry saya off video live, saya tak berapa elok. Okay, saya nak tanya, so ada tak dalam organisasi coach, ada tak macam yang SV ataupun yang both team yang macam dia macam mula nak tarik diri, what coach will do to them to make them come back stronger back, macam tu. First line tak ada kan. Okay, yang macam second line, third line pun ada lah. Okay, ada third line macam abang tu, tapi mungkin sebab satu je yang kami pun pegang juga dengan coach ni. Okay, kita tahu Herbalife ni bagus, tapi tak semua ini satu platform kan. Mungkin rezeki dia tu kat tempat lain. Ingat yang tu satu je kan. So kalau dia macam willing, dia nak come back anytime pun okay. So mungkin dia ada reason juga dia nak tarik diri, ataupun dia dah rasa dia macam ada peluang lain. It's okay. Cuba kita tanya balik lah. Mungkin dia nak tarik diri bukanlah kata tarik diri ataupun dia nak rest ke, okay, ataupun dia betul-betul nak tarik diri pun it's okay juga yang tu. Ingat je, anytime dia nak come back pun okay, dan kita always welcoming. Mungkin dia ada rezeki yang lebih baik dekat sini.
Iaitu yang kami pegang lah, yang daripada coach Nick juga. So kalau dia sendiri decide dia nak comeback, mesti comeback stronger. Biasa kan yang second time tu dia akan independent sangat-sangat sendiri. Dia akan sendiri. Kalau yang dia comeback tu memang dia akan comeback stronger. So kalau dia sekarang nak tarik diri, it's okay. Mungkin just tanya dia kenapa, just let go je. Focus next people. Kiranya kita tak janganlah tak macam tu lah, tapi kita okey faham. Okey tak Prem. Ustaz Man macam mana? Saya ada soalan lagi Bil. Pertama sekali nak ucapkan tahniah dulu kepada Coach Ahmad Mizah malam tadi naik kapal, memang the best experience lah. Dan saya boleh rasa tu tak sabar. Kapal semalam tu second hand 3 juta, baru 16 juta. Okey, bukan itu soalan dia. Saya ni, ni saya ambil perjalanan Coach Ahmad dan Coach Mizah. Dalam tim saya ada ramailah di kalangan tim saya yang buat part time dan majoriti part time, dan mereka dah nampak dah. Contoh nampak macam saya dah bersara, Coach Ahmad Mizah dah buat pilihan untuk berhenti, dan mungkin diorang still mencari apa kekuatan yang boleh maknanya baru kat World Team dah decide nak berhenti, nak buat full time. Apa benda yang Herbalife ni ada yang boleh beri keyakinan yang kuat betul? Kalau tak jadi macam mana? Ada tak terfikir macam tu? Jadi mungkin macam mana dapat kekuatan dan apa keyakinan masa depan Coach Ahmad Mizah terhadap Herbalife? Masya-Allah. Silakan. Itulah daripada saya. Terima kasih Ustaz Man. Okey, bagus soalan. Tebang masuk kopiah dalam. Semalam kan hilang kopiah kan. Tak apa. Okey, so bagus soalan ni. Okey, bagus soalan tentang macam mana kita nak bagi nampak more to vision lah. Okey, more to vision. Untuk tim kita, macam mana kita actually kita dah resign kan, kita dah resign, macam kami tekad dah buat decision untuk nak resign as an engineer kan. So actually kita kena faham bahawa untuk kita nak get something, okay, dalam life kita ni dia ada dua, satu appearance dan satu adalah non-appearance. Okay, apakah dimaksud dengan appearance? Okay, appearance ni adalah benda yang dia nampak. Okay, dia nampak ni maksud dia nampak kalau contoh macam bidang pekerjaan lah. Okay, bidang pekerjaan contoh macam government kan, contoh macam government, kalau kita faham kalau macam kita nak naik gaji, kita akan increase kita punya level education kita daripada degree kita ke master lah. Ini kalau tak betul boleh betulkan saya yang ni. Okay, so dah ada master, kalau nak increase sekali lagi ambil PhD. Okay, sebab apa dia ambil master, sebab apa dia ambil PhD? Sebab appearance tu dia dah nampak dah, gaji dia tu, oh aku naik ni akan increment sekian, aku akan jadi PhD, aku akan dapat income sekian, dia dah nampak dah. Okay, so ini yang common lah. Okay, common. Okay, dan boleh nak kata power tak power tu kita dah boleh expect dah. Kita boleh expect kita income kita tu berapa. Okay, yang paling power adalah non-apparent. Non-apparent ni yang kita perlu fahamkan bahawa waktu yang kami third cut World Team tu, kami dah nampak dah non-apparent kami tu macam mana, fate kita. Okay, fate kan, macam Ustaz Man pun lebih arif lah kan tentang bidang keagamaan ni. Kalau kita tengok dari segi ayat Quran kan, semua ayat Quran dah tentang iman. Hujung lepas iman tu Allah akan letakkan apakah amal yang perlu nak support faith kita tu. Itu yang paling penting. Sama juga dengan Herbalife kita kan, bila mana kita nak dapatkan income sekian kan, apakah yang kita tunjuk pada orang tu untuk nak capai level tu. Level contoh macam Ustaz Man dah dapat 5 figure income kan, so apakah amalan ataupun action yang kita nak nampak tu, nak nampak untuk sampai ke non-appearance. Sebab tak nampak kan, Ustaz Man pun tak nampak macam mana nak jadi millennial team. Sekarang pun dah bekerja kan, disebabkan oleh faith. Okay, faith dia kena ada action belakang tu. Okay, so action ni adalah tugas kita ni adalah untuk kita nak sampaikan. Okay, kita nak sampaikan macam mana kita nak sampaikan non-appearance tu bukan jadi appearance kita tu. Of course yang apa yang Ustaz Man buat tu dah betul dah kan, dah betul dah. Kadang-kadang tak semua orang nak ikut, tapi believe selagi kalau kita ada kekuatan kita ni untuk nak sampaikan apa yang kita pilih tu, dia akan dapat. Sebab kita dah ada value dah Ustaz Man, ataupun yang tiga kita dah ada value, kita dah feel dah benda tu kan. So benda yang feel ni yang dah kita rasa kan nikmat, macam mana time freedom,
okay, bekerja dengan pasangan, okay, dah dapat mungkin macam Ustaz Ahmad mungkin looking for untuk saving ke semua kan, ada dapat dah benda tu. So, bila kita share tu, benda tu dia akan dapat. Itu yang kami nampak lah, okay. Dan dari segi macam kami berani berdiskusi tu sebab questioning dia tak convince apa-apa. Dia tak convince, cuma kami nak dapat RM10,000 waktu tu. Lebih kurang itu lah RM10,000 waktu tu. Dan kami burn the bridge waktu tu. Fake. Lepas tu fake pula macam kata kita buat kan masa tu part time dia dapat kata RM2,000 kan. Ialah tu 5 kan. Apa tu? Lepas tu ni kita buat berapa jam je ni. Cuba katakan kita buat betul-betul 8 jam daripada RM2,000 tu berapa yang dapat? Itu yang non-appearance tu. So kami pegang je yang tu. Pegang je yang tu. Kan? Pegang je. Kita buat macam ni macam buku pun sempat baca tak sempat baca. Macam mana kita buat hari-hari. Kita dapat utilize full time kita untuk buat. So kami memang itu yang kata non-appearance sebenarnya power. Yang dia orang macam kata belum fake tu ataupun belum believe kata macam mana tak jadi kan. Saya boleh cakap tak jadi pula sebab dia buat dengan part time dia boleh dapat RM2,000-3,000. Kalau dia buat full time macam mana? Itu yang macam pelik tu. Cuba boleh tanya juga kenapa cakap tak jadi bila buat full kalau jadi cuba mungkinlah kata sebab mungkin kadang-kadang dia tak perasan dengan apa yang dia cakap kan. Kenapa cakap tak jadi? Sekarang dah buat part time kan, masa sikit-sikit pun, malam masuk sikit pun dah boleh dapat RM2,000-3,000. Okay, bersyukur dengan apa yang ada tu. Cuba imagine kita dapat 100% 8 jam, 9 jam, 10 jam 100% kita guna tu. Kenapa boleh cakap tak jadi? Dan kita dah apa tu prejudge lah kat situ. Dan lagi satu yang ni pun saya selalu jugalah untuk diri kami ataupun untuk tim kami juga. Okay, just bayangkan, okay, mungkin ada di sini yang bekerja, okay, yang bekerja part time, bekerja full time lah kan, bekerja full time, bekerja hakiki ni. Kita ada tak perasaan kita kadang-kadang kita kadang-kadang bekerja ni kadang-kadang kita suka, betul tak Ustaz? Kadang-kadang kita suka, kadang-kadang kita tak suka tu tak suka lah kan, tak suka, tapi kita still lagi dapat gaji, still lagi dapat gaji. Contoh macam RM6,000, kita akan dapat RM6,000. Kita benci bos kita ke, datang lewat ke, tak nak buat kerja ke, still lagi dapat RM6,000. What happened? Okay, what happened kalau kita doing something yang kita suka dengan agak-agak income tu macam mana? Bagi dia jawab. Betul-betul kan kita duduk stress, tak boleh nak tidur, duduk komplain-komplain pun dapat RM6,000. Kalau kita harmoni. Happy, kan macam what happen tu. Itu antara yang non-appearance lah. Kan bila kalau macam Ustaz Man ataupun Teku buat dalam kita dah happy kan, so income of course akan boleh pergi unlimited kan. So boleh kita cuba share pada kita tim kita ataupun dia tak happy dengan Herbalife yang tu je lah kan. Kalau dia tak jadi tu kan, kalau kita dah happy apa semua tu, insyaAllah dah menjawab InsyaAllah. Okey, Ustaz. Amin. InsyaAllah. Thank you Ustaz Man sebab bertanya. Thank you juga Coach Ahmad Miza atas jawapan yang sangat-sangat awesome. Okay, so saya rasa kita dah capai kan KPI? Belum. Okay. Okay, so jom Alhamdulillah kasih kepada our amazing guest speaker. Jom sama-sama kita ucapkan thank you so much Coach Ahmad Miza atas perkongsian sangat-sangat awesome pagi ni. Jom tak ke bahagian chat. Thank you so much. Terima kasih juga sudi luangkan masa pagi ni. Okay, so jom kita nak recap sikit boleh tak? Apa point? Apa satu point yang menusuk ke kalbu you all atau teringat awal tadi sampailah ke saat ini. Boleh juga share point yang you all dapat belajar pada pagi ini. Baru Coach Ahmad Miza excited tengok. Lampu, okay. Zaidi, lampu lagi Faith, Ifas, Sauce Chili, Mirror Technique. Lampu. Siapa nak tengok lampu Mirror Technique? Integrity, yes, mesti ada integrity, body, mind and soul. Thank you Ustaz Salahuddin, terima kasih. Yes, insyaAllah sama-sama kita doakan semoga Coach Ahmad Miza dipermudahkan menuju ke President Team tahun ni, insyaAllah, amin. 5 points yang share tadi memang sangat best, betul. Resign masa dekat ultim. Teringat yang tu kan, Masya Allah, amazing. Tahniah Kak Liz. Okay, so copy paste mentor Kak Eta, terima kasih. Amin, insyaAllah, amin.
Okey, so saya rasa setakat tu sahaja. Terima kasih semua yang respon. Terima kasih juga semua yang sudi luangkan masa pada pagi ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk our amazing guest speaker yang sudi juga berkongsi dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi di Leadership Training SOS ke bulan hadapan pula. Okey, InsyaAllah. Dan juga jangan lupa petang ini kita ada supervisor training pula. Bermula pada pukul 2 petang. Okey, so 1.45 dah boleh check in dah. Okey, dah boleh log in, dah dibuka bersama our amazing guest speaker petang ni juga, Coach Nick Wawa. Memang sangat-sangat on fire sekarang ni. So make sure inform you all punya supervisor untuk be there pada petang ini di supervisor training School of Success. So saya rasa itu sahaja untuk sesi pagi ini. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Terima kasih sekali lagi untuk you all semua. InsyaAllah kita jumpa petang nanti. Okay, Assalamualaikum and terima kasih. Bye.